Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selamat berjumpa lagi kita di sini. Pada minggu ini, dialog orang muda kita akan akan berbicara di bawah tajuk forum yang berbunyi politik orang muda, iaitu tajuk yang paling seronok sekali di antara tajuk-tajuk yang selama ini kita bincangkan. Kita ada ahli-ahli panel yang hebat-hebat semuanya, iaitu pertama sekali Dr. Muhammad Zaidi Abdul Rahman, pensyarah kanan di Jabatan Siasat Syariah Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Kita ada juga Saudara Faisal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. Kita ada Profesor Dr. Ridwan T. Abdullah, Pusat Pengajian Trust, Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA. Dan kita ada Dr. Kamaruzzaman Hadi Yusof, kadang-kadang agak kontroversial juga. Dia orang ni orang betul-betul dalam bidang politik yang secara praktikalnya, daripada Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia, UUM. Saya Muhammad Zudi macam biasa, moderator kepada perbincangan ini, dan kita ada penerbit kita Dr. Basri Hussein. Terima kasih semua, dan saya terus pergi kepada soalan pertama. Soalan ini saya akan tanya setiap panel satu demi satu. Kemudian soalan-soalan yang lain saya akan buka dan tidak lagi akan meminta siapa-siapa secara satu demi satu, kecuali semua orang diam baru saya minta. Mungkin saya lebih suka kalau saya tanya soalan tu pakat kita bincang macam berbual di atas dangau lah, senang, santai. Jadi soalan pertama ini, banyak berpendapat atau banyak pendapat yang mengatakan peranan orang muda dalam politik negara sekarang tidak begitu menonjol. Saya nak pergi ulasannya, nak pergi kepada Dr. Zaidi dulu. Cari yang muda-muda dulu, lebih muda. Gimana Dr. Zaidi? Apa pandangan? Orang kata orang muda sekarang tak menonjol. Kaku, Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Prof. Datuk yang sudi menyebut saya sebagai seorang di panel. Soalan tentang persepsi orang muda dikatakan tidak menonjol. Umumnya memang ada tanggapan sekian dikatakan orang muda tidak menonjol. Mungkin tidak menonjol mereka itu kerana ada beberapa alasan-alasan faktor yang menyebabkan penyertaan mereka itu merasai penyertaan mereka itu tidak begitu diperlukan. Jadi antara yang boleh saya lihat ialah mungkin saya berandaian keinginan orang muda telah dipenuhi, jadi peranan mereka menjadi sepi, ataupun keinginan mereka itu langsung tak dipeduli, maka mereka terasa tidak perlu melakukan apa-apa. Jadi ini adalah bagi saya merupakan sebagai asas dalam teori penyertaan politik yang menyatakan bahawa sebahagian daripada orang muda kalau sekiranya mereka diberi ruang, diberi layanan dan dilayan dengan baik kepada mereka dan ditunaikan hajat mereka, maka mereka tidak memberontak. Jadi itu sifat orang muda lah. Jadi tapi kalau keinginan mereka menjadi beban yang tidak tertanggung lagi, misalnya peranan mereka tanggungjawab mereka sebagai orang muda sudah tidak lagi dapat dipenuhi dengan baik, bahkan menjadi suatu beban yang sangat berat, sebagaimana berlaku di Tunisia, Muhammad Bouazizi yang membakar diri untuk menarik perhatian semata-mata kerana kehidupan muda dia terancam di bawah pemerintahan yang tidak mengambil ruang-ruang untuk didengar keluhan dan masalah mereka itu dalam bentuk program dan tindakan.
Jadi oleh sebab itu sama ada tetapi dalam konteks Malaysia kita dapati bahawa orang muda diberikan peranan secara informal dan telah diinstitusikan. Ini mungkin kita boleh lihat di sebalik persepsi tadi. Yang pertama kita boleh buktikan bahawa parti-parti politik memang mewujudkan sayap-sayap pemudanya itu sendiri. Ini menggambarkan tentang pengiktirafan penglibatan mereka. Begitu juga kewujudan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan sebagaimana saudara Faizal Aziz yang menjadi Presiden ABIM masih muda lagi. Jadi jadi dengan memimpin persatuan yang memiliki ataupun sasarannya itu orang muda juga, itu menggambarkan peranan mereka secara institusi telah wujud secara formal. Begitu juga kita dapati bahawa berlaku peningkatan orang muda di dalam pilihan raya yang baru-baru ini, terutamanya di Perak baru ini, bagaimana dua orang muda di bawah 40-an bertanding sama sendiri, dan begitu juga beberapa orang lagi. Jadi ini menggambarkan tentang penyertaan orang muda itu ada. Dan yang terakhir yang boleh kita sorot lagi ialah kita tahu pada 2014 di bawah kepimpinan Khairi Jamaluddin, peranan belia telah mula cuba disorong atau disupport dengan wujudnya Parlimen Belia Malaysia dengan tujuan melahirkan barisan pelapis pemimpin muda. Ini menggambarkan bahawa infrastruktur ataupun kita kata ruang-ruang untuk pemuda secara informal itu wujud. Tapi biasalah kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bismillah. Jadi kelompok ini tidaklah merupakan majoriti. Mereka itu adalah orang-orang yang terpilih yang menjadi kelompok-kelompok kecil yang mendominasikan beberapa isu-isu tertentu. Jadi oleh sebab kelompok kecil ini jika mereka tidak berperanan maka dilihat tidaklah dikatakan mereka didengar suara-suara mereka. Jadi ini bergantung setakat mana kelompok kecil ini dapat menyuarakan pandangan-pandangan politik mereka. Jadi ringkasnya peranan orang muda dalam politik memang wujud secara formal dan secara tidak formal pula kita boleh melihat tentang bagaimana mereka memberi pandangan-pandangan dalam medsos lah. Dan mereka juga wujud secara terinstitusi, iaitu wujudnya memang ada saluran-saluran yang dibenarkan oleh kerajaan, bahkan digalakkan oleh kerajaan untuk mereka terlibat. Tetapi setakat mana peranan mereka itu menyumbang kepada idea program-program tertentu, itu mungkin sebahagian dari persoalan-persoalan yang menyebabkan bukti penyertaan atau peranan mereka itu tidak dilihat secara langsung. Jadi antara persepsi itu memang ada kebenarannya, tetapi di sebalik itu ada juga fakta-fakta yang menyatakan mereka juga berperanan. Mereka juga tidak lupa tentang tanggungjawab mereka untuk mengambil alih generasi yang akan datang. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Zaidi. Satu pandangan yang agak praktikal tetapi mungkin kita boleh pergi lebih detail lagi. Saya nak tanya saudara Faisal sebagai seorang pemimpin gerakan belia ABIM. Jadi macam Dr. Zaidi kata tadi ada peranannya. Cuma sama ada peranan itu berkesan ataupun tidak, ataupun macam melukut di tepi gantang, masuk tidak menambah sukatan, keluar tidak mengurang sukatan. Pandangan pemimpin pertubuhan orang muda ABIM. Macam mana? Saudara Faisal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dr. Kamarul Zaman, Profesor Dr. Ridwanti dan Dr. Zaidi. Baik, tentang persoalan ya. Saya fikir soalan tu dia agak subjektif. Sejauh mana anak muda ini menonjol ataupun tidak. Tapi saya suka membuat perbandingan dengan trend yang berlaku di dunia, yang mana kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita bicara sebut tentang anak muda, tentang mungkin kebangkitan generasi muda, anak muda ini sebenarnya dia telah pun menjadi satu identiti sama ada secara formal ataupun secara tak formal. Kalau dulu mungkin orang melihat anak muda tu sebagai mungkin segmen dalam keluarga. Contohnya dalam keluarga tu ada
tok, kemudian ibu bapa, mungkin ibu bapa muda, kemudian ada anak-anak, remaja, muda dan sebagainya. Tapi hari kalau kita lihat dalam trend yang berlaku di dunia, banyak identiti ini dilahirkan atas dasar interest ataupun minat, ataupun mungkin atas dasar kepentingan kelompok-kelompok yang menyatukan mereka. Kalau ambil contoh, kalau identiti yang mungkin boleh dilihat dengan jelas, contohnya identiti kelompok yang minat perkara-perkara yang berkaitan dengan alam sekitar, environment. Hari ini kalau dunia orang bicara tentang climate change dan sebagainya, dan dia telah membentuk satu identiti. Maksudnya identiti mereka bersatu di bawah satu payung untuk memperjuangkan sesuatu agenda. Jadi balik kepada persoalan tentang anak muda. Jadi kalau kita lihat dalam konteks naratif dunia yang berlaku hari ini, mungkin juga kita sebut tentang perkembangan sosial, perkembangan informasi, telah membentuk terlalu banyak identiti. Dia bukan lagi hanya identiti negara, bukan lagi hanya identiti bangsa, bukan lagi tentang identiti mungkin tempat, identiti orang Perak, mungkin orang Kelantan, tapi dia identiti yang pelbagai. Contohnya identiti orang yang suka kayu basikal, identiti orang yang mungkin berpelbagai lah, identiti orang masjid, identiti orang pergi kuliah, dan ia juga akhirnya membawa juga kepada kewujudan satu identiti yang sangat penting, iaitu identiti anak muda. Jadi bila mana timbulnya identiti anak muda ni, jadi berlakulah pelbagai bentuk eksperimentasi ataupun mungkin uji kaji yang dibuat oleh anak-anak muda ni, belia ni, apa yang boleh aku buat untuk memberi sumbangan kepada negara. Dan umumnya kadang-kadang mereka membuat perbandingan negara-negara luar. Kalau di negara luar ni kita boleh lihatlah wujudnya, contohnya macam yang tadi disebut. Kalau hari ini bicara tentang politik, wujudnya parti-parti politik yang dipimpin oleh anak-anak muda. Jadi dia bukan lagi parti politik yang ada sayap pemuda, tapi parti politik yang parti mana tu Faizal? Kalau di Thailand sebelum ni dia ada macam contohnya di Thailand. Saya nak tanya di negara kita. Di negara kita masih belum berdaftar lagi. Saya melihat ini trend yang berlaku mungkin anak-anak muda ni dia cuba melihat apa yang berlaku di dunia untuk mereka juga melakukan eksperimen apa yang mereka boleh buat supaya mereka boleh melihat apa yang berlaku di luar. Tapi bukanlah bermaksud saya bersetuju 100%, tapi ini perbincangan, tujuan perbincangan untuk kita lihat apa yang berlaku di dunia. Dan saya fikir sebenarnya dia bukan hanya politik, tapi dia juga menentas banyak perkara. Contohnya dalam business sector, adanya anak-anak muda yang hari ini bangkit dalam bidang startup. Mereka ni mandiri, tidak lagi bekerja sebagai majikan kepada mungkin bos-bos ini yang mungkin agak veteran. Jadi akhirnya yang disebut membentuk satu identiti. Jadi bila sebut tentang anak muda ni, dia bukan lagi anak muda yang mungkin biasa-biasa, tapi dia payung, mungkin saya boleh sebut satu payung yang menjadi identiti. Oh, aku adalah anak muda, aku adalah belia, aku adalah mungkin kelompok masyarakat yang muda yang harus memberi sumbangan kepada negara. Jadi balik kepada persoalan, adakah kita ataupun tidak, saya fikir ia adalah satu persoalan yang subjektif. Kalau kita buat perbandingan dengan mungkin negara barat yang mungkin sudah pun dipimpin oleh golongan belia yang umur 40 tahun, jadi mungkin kita melihat kita masih lagi dalam proses kematangan. Tapi kalau kita buat perbandingan dengan mungkin negara-negara Korea Utara dan sebagainya, kita agak baik sebenarnya dalam konteks anak muda ni. Dia sudah ada platform-platform tertentu yang mungkin perlu lagi ditambah baik. Malah saya fikir antara perkara yang boleh kita sokong lah ialah apabila semua ahli parlimen bersetuju untuk menurunkan umur mengundi contohnya. Jadi bagaimana anak muda itu diberikan pengiktirafan yang baik di dalam negara kita. Tinggal lagi berbalik kepada perbandingan mana yang ingin kita buat, acuan mana yang ingin kita buat untuk kita menilai sejauh mana keberkesanan anak muda atau belia kita lah. Jadi itu rikasan saya lah. Ya. Terima kasih Saudara Faizal. Saya tak nak ulas banyak lagi lah. Saya nak pergi kepada orang yang lebih senior sikit. Tapi masih lagi kita anggap orang macam saya ni anggap Prof Ridwan ni orang muda lah. Bukan belia tapi masih lagi orang muda. Macam mana Prof Ridwan bagi ulasan awal?
Gini tu, pada pandangan saya lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera dan selamat petang. Pada saya, bila bercakap soal penonjolan anak muda ni, adakah kita hanya nak fokuskan bila masuk politik saja baru mereka tertonjol? Sebenarnya kita tidak mengharapkan semua anak muda masuk dalam bidang politik. Ada orang muda yang tidak berminat dalam politik. Yang berminat dalam politik, dia akan masuklah dalam parti politik dan akan mengetuai sayap pemuda. Kan? Yang lebih minat lagi, dia akan cubalah tubuh parti muda. Betul kan? Itu yang berminat, tetapi yang tidak berminat, mereka sudah lama tertonjol dalam bidang masing-masing. Kalau Datuk tengok dalam NGO kita, ramai anak muda yang lead NGO sekarang ni. Dalam tim kita ada Majlis Belia. Dalam NGO lain, Youth Care for Malaysia ada belia dan sebagainya. Maknanya dalam NGO sebenarnya orang muda sudah tertonjol. Sama juga dalam bidang perniagaan, bisnes. Kalau Datuk tengok, ada anak muda sekarang ni yang 21 tahun dah jadi jutawan dah. Saya nampak ada seorang anak muda Melayu baru ni lah, dia ada satu bisnes makanan lah, Koko Jah ni lah. Saya lihat umur dalam awal 20 tahun sudah menjadi jutawan. Jadi isu yang disebutkan soal penonjolan ini, adakah kita nak tengok semata-mata dalam bidang politik? Kalau itu yang cuma Prof Ridwan, dalam sesi ni kita tumpu kepada politik. Baik. Kalau Datuk fokus dalam ekonomi kita dah bincang. Baik. Datuk, kalau tunjukkan dalam bidang politik, maknanya dengan sayap-sayap pemuda dalam setiap parti itu. Dan kita tengok anak-anak muda yang minat politik ini begitu aktif dalam gerak kerja mereka. Cuma isu dia sejauh mana mereka ditonjolkan sebagai calon dalam pilihan raya. Itu kalau nak diperbahaskan lagi lah. Maknanya dari segi bilangannya, penonjolan anak muda ni dalam pilihan raya, sama dia peringkat DUN ataupun parlimen, bilangan itu agak sedikit berbanding dengan yang dah lama-lama kan itu kan. Cuma kita mengharapkan dalam pilihan raya akan datang, apabila akta yang sudah pun mendapat majoriti 2/3 sokongan di parlimen pada 16 September ataupun 16 Julai 2019 kalau dapat dilaksanakan, dan ketika itu anak muda 18 tahun sudah boleh mengundi, sudah boleh jadi calon DUN, calon parlimen dan sebagainya, itu lebih mencabar lagi Datuk sejauh mana keterbukaan orang-orang tua orang-orang lama ni untuk membuka ruang kepada anak-anak muda untuk menjadi calon dalam pilihan raya. Kalau keterbukaan itu ada, alhamdulillah. Tetapi setakat ni nampak kekangan itu ada sebab generasi yang lama ini payah untuk lepaskan kepada anak-anak muda ini. Kalau lepas pun lepas pada anak-anak dia je. Jadi itulah sekadar mukadimah dah tu untuk yang lanang pertama ni. Terima kasih. Ya. Okey. Terima kasih Prof Ridwan, dan saya akan terus lagi pergi kepada panel keempat, Dr. Kamarul. Macam mana Dr. Kamarul? Pandangan awal, Mike. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Prof Zudi kerana sudi menjemput saya untuk memberikan sedikit pandangan mengenai tajuk kita yang menarik sekali hari ini. So saya persepsi awal saya sekadar saya menyambung apa yang Prof Ridwan T sebut tadilah. Beliau bercakap mengenai ketiadaan minat golongan muda untuk menyertai politik dan mengenai keterbukaan golongan tua untuk memberi ruang kepada golongan muda untuk lebih terlibat di dalam dunia politik, khususnya di dalam menjadi calon pilihan raya. Jadi pada pandangan saya, masalah keterbukaan ini dan Prof T pun sebut tadi, saya rasa ini adalah satu masalah yang sangat besar sebab kalau kita lihat dalam politik negara kita sudah lebih
30 tahun sejak 1998 lagi kita asyik duk bergaduh Anwar Mahathir sampai hari ini. Kalau Kuli lagilah sejak tahun 1974, sejak 1969 sudah jadi wakil rakyat. Jadi ramai yang bertanya sejak sampai bila masalah politik di negara kita ini harus berlega di sekitar 2-3 tokoh ini sahaja. Mahathir, Anwar khususnya. Jadi baru ini dia nanti Dr. Kamarul, masa bermula krisis antara Anwar dengan Mahathir ni, Anwar masih muda. Sehingga Anwar jadi tua. Mana dua tu masih lagi champion. Maknanya tidak ada pelapis. Betul. Mahathir pun tak ada pelapis, Datuk Seri Anwar pun tak ada pelapis. Macam mana? Itulah yang saya nak sebutkan ya, Prof. Saya rasa masalah dengan politik negara kita ialah sebab tiada paksaan. Tak boleh kita nak mengharapkan orang tua. Siapa yang nak lepaskan kuasa? Terutama ketua bahagian kalau nak pilih calon. Mestilah geng-geng mereka yang dipanggil sebagai golongan warlord ini yang akan memastikan bahawa mereka terpilih sebagai calon dalam pilihan raya sebab melalui kemenangan dalam pilihan raya lah mereka akan dapat kuasa, dapat menentukan itu, dapat menentukan ini. Jadi saya tertarik sebenarnya saya sebut dah sejak wacana dengan Tun Dr. Mahathir pada Mac 2018 lagi. Saya kata yang bising-bising tu ya dulu saya kata kita tengok perlembagaan negara Iran, perlembagaan negara Iran dia ada sebutkan di dalam perlembagaannya iaitu syarat untuk nak jadi seorang ahli parlimen, untuk nak boleh bertanding sebagai calon dalam parlimen kena umur 30 tahun dan hingga 75 tahun. Ada tahap maksimum dia 75 tahun. Itu juga negara Uganda kalau nak bertanding sebagai presiden Uganda had limit dia 75 tahun. Jadi saya cadangkan pada waktu itu lagi 2018 kita kena paksa golongan tua ini supaya membuka ruang kepada golongan muda untuk lebih terlibat aktif dalam politik dengan membuat langkah perundangan bagi memaksa calon pilihan raya yang boleh terlibat sebagai calon dalam parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri mungkin hanya setakat umur 75 saja. Jadi kalau sudah umur 94 contohnya ataupun 80 ataupun 76 sudah tak boleh sudah tak boleh jadi calon. Jadi dengan melalui cara ini saya rasa insentif akan ruang akan lebih banyak terbukalah kepada golongan muda. Sekarang ini masalahnya adalah jam apabila presiden umur 70 lebih hampir 80 ataupun 90 masih berminat lagi nak jadi ketua, jadi yang di bawah itu tak boleh nak bergerak tak boleh. Jadi golongan pemuda ini setakat kekal di dalam sayap pemuda, parti-parti politik sahaja. Mereka susah nak dipilih sebagai calon pilihan raya apabila yang berkuasa sama ada dalam majlis tertinggi ataupun di peringkat-peringkat bahagian di negeri adalah golongan tua. Jadi itulah yang saya rasakan dia kata kena paksa berundur golongan tua ini melalui langkah perundangan. Cuma masalahnya kita kata berundur kemudian bagi ruang kepada orang muda. Semua ni kita katakan satu persoalan yang agak serabut lah. Macam itulah kita balik kepada krisis antara Tun Mahathir dengan Datuk Seri Anwar. Berlanjutan daripada satu zaman ke satu zaman sehingga sudah ada dua hero saja dalam negara kita. Dan yang muda-muda ni saya tak faham. Macam mana orang muda hanya menjadi penuntun dan sekadar mengkritik, melontar batu. Daripada saya faham daripada ulasan awal rakan-rakan panel dalam perbincangan awal ini, saya rasa nampak macam ada 3 unsur atau 3 sebab yang boleh kita fokus dalam masalah ini. Walaupun semua daripada ahli panel bersetuju bahawa saya rasa macam tu,
setuju kita bahawa orang-orang muda sekarang ini, saya nak banding dengan zaman saya pun, lain dah. Anwar Ibrahim, Haji Suhaimi, kemudian dalam PAS pun ada pemuda dia, ada yang kuat-kuat yang dalam Peran Sosialis pun masa tu, ada orang kuat-kuat. Sekarang ni, orang muda tu disappear, tak ada. Hilang pergi ke mana, asyik duk main kartun ke, asyik duk tengok TV saja ke, ataupun pergi cari duit ke semua sekali. Saya dapat rumuskan daripada pandangan tadi, ada 3 sebab. Mungkin satu kelemahan orang muda sendiri. Yang kedua, mungkin dominasi yang melampau di kalangan orang tua ni, tak nak lepas ni. Tak nak lepas. Yang ketiga, tidak ada satu persekitaran yang kondusif untuk orang muda naik. Tetapi kalau saya nak rujuk apa yang disebut oleh Dr. Mahathir dalam buku dia, dia kata apabila peluang itu tidak diberi kepada kita, maka kita kena rebut. Sebab itu saya nak jadi Perdana Menteri itu, saya rebut nak jadi Perdana Menteri itu. Jadi macam mana ni? Saya buka soalan ni untuk siapa nak jawab dulu. Mana satu yang lebih utama? Kelemahan orang muda sendiri? Ataupun saya rasa lebih pada dominasi orang tua tu lah. Lebih daripada dominasi orang tua. Khususnya di kalangan orang Melayu Islam kita ni lah. Sebab kalau kita lihat, kalau kita kaji dari segi umur ahli parlimen kita di negara Malaysia, yang ada di negara Malaysia sekarang. Kalau kita tengok, saya dah buat kajian, DAP, parti dia, walaupun pemimpin utama dia, Lim Kit Siang, berumur 79 tahun, tapi 60% ya, 60% ahli parlimen dia adalah berumur 40-an dan 30-an. Memang kalau kita lihat parti DAP ini bagus dari segi pemberian ruang kepada golongan muda. Jadi ini berbeza dengan parti-parti Melayu Islam kita, baik UMNO, Bersatu, PAS ataupun PKR sekalipun, yang dilihat lebih suka untuk mengekalkan status quo dengan memberikan keutamaan kepada golongan tua untuk menjadi calon. Jadi ini saya rasa berbalik kepada mungkin ketiadaan perancangan dan strategi lah di kalangan pemimpin-pemimpin Melayu, serta mungkin sebab mereka lebih kepada mengutamakan kepentingan puak ataupun kepentingan diri sendiri berbanding dengan nak fikir kepentingan anak bangsa ataupun agama, ya. Sebab kalau kita lihat memang rata-rata parti-parti Melayu Islam ini yang dominannya adalah calon-calon tua, ahli-ahli parlimen. Kalau kita nak bercakap mengenai suara golongan muda di parlimen lah, suara yang paling anak muda boleh kedengaran kan. Cuma kalau kita lihat memang bermasalah lah kalau kita lihat dalam PKR, ada sampai keluar perbualan WhatsApp betapa Ketua Pemuda PKR sendiri tak puas hati dengan kegagalan presidennya untuk memberikan ruang kepada pemimpin muda untuk diletakkan sebagai calon dalam PRU ke-14 yang lalu. Dan saya rasa benda ini pun sama juga di dalam parti-parti lain yang yang rata-rata golongan muda tidak berpuas hati dengan penonjolan yang tidak banyak di kalangan golongan pemuda untuk menjadi calon. Jadi ini saya rasa satu perkara yang perlu difikirkan lah, sebab saya rasa golongan muda sebenarnya mereka macam student-student saya, mereka tak ada masalah, mereka minat dengan politik, cuma mereka tak puas hati tak puas hati sebab mereka rasa ruang untuk mereka tertutup kalau mereka menyertai parti UMNO contohnya kan. Jadi mereka sebagai bijak pandai, golongan muda sebahagiannya komplain kepada saya, kepada rakan-rakan bahawa mereka akan discard golongan bijak pandai, golongan muda-mudi ini
tidak akan diberi laluan yang mudah untuk mendapat ruang di dalam parti-parti politik. Jadi saya rasa yang menjadi masalah adalah sebab sikap ataupun faktor pertama yang Prof Muk sebut tadi, iaitu faktor dominasi dan mentaliti mungkin golongan tua yang lebih memikirkan kepentingan mereka sendiri dan tidak memberikan ruang kepada golongan muda dan saling mengamalkan budaya politik yang tidak matang sehingga menyebabkan golongan muda kecewa dan menjauhkan diri daripada politik. Jadi bila ada kata-kata dalam parlimen seolah oi budak ataupun oi kamu cercaan kepada golongan muda, maka itu adalah satu perkara yang mengecewakan lah bagi golongan muda. Cuma pada masa yang sama saya pun boleh faham juga kan pandangan sinis sesetengah ahli parlimen tua kepada golongan ahli MP muda ini. Kadang-kadang terlalu muda diberikan tanggungjawab yang terlalu besar, itu pun satu masalah juga. Macam Syed Saddiq umur 27 terus diberi jawatan menteri jawatan kanan tanpa sebarang latihan. Kalau tengok Datuk Seri Anwar dulu pun diberi bertingkat-tingkat kan. Sesuai parlimen timbalan menteri timbalan Perdana Menteri. Bila umur terlalu muda kita beri jawatan yang terlalu besar, sudah pastilah banyak kesilapan yang dilakukan. Jadi apa yang perlu ialah kita memberikan ruang yang sepatutnya kepada golongan muda yang memang berkelayakan dan berkewibawaan lah, bukan main letak saja siapa-siapa, sebab ini akan mendatangkan persepsi negatif juga kepada golongan muda tersebut. Okey. Jadi macam pandangan Dr. Kamarul seolah-olah ketiga-tiga tu ada hubung kait antara satu sama lain, berperanan menyekat orang muda. Cumanya yang paling utama tu mana dia? Jadi kalau nak kata, tadi dia kata tidak ada satu persekitaran yang kondusif, tidak ada perancangan untuk menaikkan orang muda. Tapi kalau orang tak rancang untuk kita naik, mengapa kita tak cuba naik, melompat? Mana seolah-olah kelemahan orang muda. Tapi kalau dia lompat, dia kena cantas. Jadi macam mana ni nak selesaikan kemelut soal yang penggantian? Macam di dalam PKR tu, saya secara peribadi, saya rasa hanya satu gelombang kecil sebagai reaksi, bukan suatu perancangan. Kerana kegagalan Anwar Ibrahim mengotakan apa yang dia kata nak guling kerajaan sudah 2 kali. Fras. Itu bukan suatu perancangan jangka panjang yang jelas nampaknya. Macam mana ni? Orang lain? Mungkin saya nak respon, mungkin ada 3 poin lah kot. Yang pertama, bila sebut tentang nak rekonstruk parti ni, mungkin bagi ahli parti ni dia agak sensitif. Yalah, terutama parti-parti yang lama parti yang lama yang ada grassroots. Mungkin kalau lihat parti yang ada grassroots ni memang parti tak nafikan lah. Parti UMNO pas lah yang dah lama bertapak dan ada grassroots. Dan of course bila mana kita nak sebut tentang meletakkan anak muda ni, dia ada hierarki dia. Sebab kita faham lah orang lama kata aku sudah bekerja lama untuk parti kan. Jadi jangan langkah terlalu awal dan sebagainya. Jadi tapi kalau kita fikir balik, sebab tu juga berlakunya orang kata calon-calon parachute kadang-kadang presiden parti ataupun pimpinan parti ni dia decide untuk letakkan calon-calon yang tak pernah dikenali di peringkat akar umbi. So atas dasar kepada anak muda, calon muda. Balik pada persoalannya. Jadi sejauh mana taktik calon parachute ini berkesan. Yang kadang-kadang dia menimbulkan sensitivity maksudnya orang akan hijack ataupun orang akan kalahkan calon parti yang sama kerana tidak bersetuju kenapa yang muda terlalu muda dicalonkan dan sebagainya. Tapi itu setidak-tidaknya taktik ataupun mungkin sistem lah yang diamalkan oleh parti-parti politik di Malaysia ni dengan meletakkan calon parachute ni salah satu untuk menonjolkan pemimpin muda, calon muda di dalam pilihan raya lah. Dan kalau saya nak kongsi juga, ini juga sindrom ni juga berlaku di Singapura. Singapura ni kita tahulah memang
parti dominannya PAP dan parti pembangkang pun tidaklah begitu kuat. Tapi mereka juga cuba untuk menonjolkan calon-calon muda dengan meletakkan calon yang parachute yang saya sebut tadi. Kalau yang baru-baru ni dalam pilihan raya mereka berjaya memenangi satu kursi JRC Sengkang yang mana boleh dikatakan kelima-limanya memang calon-calon muda. Dalam lingkungan 30-an. Termasuklah yang famous Raisah Khan dan sebagainya kan. Jadi ini saya ingat taktik yang diamalkan oleh banyak parti-parti politik meletakkan calon parachute, tapi balik pada persoalan, adakah ianya berkesan ataupun akan memecahkan parti bila mana kita letak calon parachute. Yang kedua saya nak sebut juga mungkin tentang anak muda merebut peluang. Jadi mungkin orang timbul persoalan kenapa anak muda ingin menubuhkan parti. Saya sebut dari awal tadi saya tidaklah kata saya bersetuju, tapi saya cakap ni sekadar untuk melontarkan tujuan perbincangan. Sebab perkara yang kita bincang tadi sebab parti-parti lama ni, parti-parti yang sudah ada grassroots, malah saya fikir parti yang sudah lama bertahan lah, parti hari inilah, parti UMNO ke PAS ke DAP ke PKR ni bagi saya parti yang memang sudah established, yang memang pokoknya ialah mereka tidak ada masalah untuk meletakkan calon. Jadi calon-calon muda tu mungkin terpaksa beratur di belakang dan sebagainya kan. Jadi mereka melihat parti-parti yang terlalu established ni sukar untuk memberi ruang kepada mereka ni untuk pergi lebih jauh. Jadi itu sebab kenapa mereka akhirnya menubuhkan parti-parti baru kan. Parti muda ke, parti belia ke, parti apa pun. Sebab bagi mereka itu juga yang disebut peluang tu harus direbut. Jadi mungkin mereka melihat dari sisi tersebut. Mereka ingin merebut peluang dengan cara menubuhkan parti. Jadi itu orang panggil ambil tindakan secara negatif. Jadi dia rasa tidak ada kekuatan untuk rebut, keluar parti. Akhir masing-masing orang ada parti masing-masing. Dan implikasinya memang kita tak nafikan dia akan berlaku lagi banyaklah perpecahan, parti-parti serpihan, parti-parti kecil yang kita pun akan melihat politik di masa akan datang akan jauh lebih kompleks. Saya nak sebut juga antara perkara yang penting mungkin salah satu cara untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat mengapa anak muda ni harus diberikan ruang. Saya fikir untuk pilihan raya akan datang maksudnya sebelum pilihan raya umum akan datang, saya pun tak tahu bila tarikhnya, kalau boleh dibenarkan terus untuk mereka yang berusia 18 tahun ke atas ni mengundi. Kerana kalau mereka ni diberikan hak untuk mengundi sebelum pilihan raya akan datang, maka saya fikir dia akan merubah sedikit sebanyak cara fikir orang-orang politik. Dia juga mungkin akan merubah lanskap politik negara. Mungkin mereka yang umur 18 tahun ke atasnya, mungkin komposisinya dalam mungkin 2 juta, 3 juta ni, mereka akan ada view-view yang tidak akan suka untuk mengundi calon-calon lama. Jadi itu pandangan saya jugalah. Jadi mungkin sebagai cara yang terbaik, walaupun sudah pun diluluskan di parlimen tapi masih lagi belum dikuatkuasakan Jadi setidak-tidaknya lah sebelum pilihan raya umum bakal berlangsung, berikan ruang untuk mereka ni mengundi, barulah mungkin saya fikir akan memberi kesan cara fikir orang-orang politik ni untuk lebih memberi ruang kepada anak-anak muda untuk mungkin menjadi calon dan sebagainya. Itu dikasih saya dululah. Ya, saya lebih cenderung macam ni. Saya cadanganlah. Kalau anak-anak muda itu sikapnya pasif, berilah kepada kami ruang, kami akan sekian-sekian, kami ramai nak mengundi. Tetapi yang lebih progresif, yang lebih aktifnya, rebut. Tapi gerakan merebut tu saya tidak nak menganjurkan pemberontakan dalam parti, tapi cara kita merebut tu, kita lahir sebagai orang yang mempunyai pengaruh yang kuat, kemudian orang respect dari segi kepimpinan kita. Macamlah, saya tak nak sebut acap kali lah, macam bagaimana zaman mudanya Anwar Ibrahim boleh mengumpulkan pengaruh begitu besar. Cuma masalah nasib dia itu cerita lain lah. Jadi maknanya tidak ada orang yang mengulangi benda-benda itu. Sehingga yang ni sudah jadi tua pun, beban diletakkan kepada orang yang sudah menjadi tua ini pun. Saya tidak anti dia, tapi suasana dalam masyarakat kita macam mana ni? Siapa dia nak sambung lagi ni? Saya nak tambah sikit, Prof. Saya nak tambah sikit. Saya rasa ini ada kaitan dengan
ialah golongan muda ini dia terlalu idealistik ya, banyak idealisme. Sedangkan budaya politik sekarang jauh berbeza dengan budaya zaman 70-an dahulu. Budaya politik sekarang budaya politik wang. Jadi golongan muda tanpa kekuatan wang mana boleh nak cuba merebut jawatan parti, apa lagi nak bertanding dalam pilihan raya. Perlu sejumlah wang yang banyak. Jadi sebab itu saya rasa perlu dukungan daripada golongan tua juga ataupun secara institusi melalui parti itu sendiri yang menonjolkan golongan muda ini. Sebab golongan muda sendiri tanpa keupayaan keuangan yang kukuh susah juga, Prof. Itu susah ya. Saya melihat isu ni nak rebut tu, dia nak rebut ni perlu melalui proses daripada peringkat cawangan, bahagian. Jadi nak melalui proses itu bukan sesuatu perkara yang mudah. Sebab itu kadang-kadang bila Tok Mun timbulkan isu tu tadi, satu perkara yang kita perlu lihat soal sensitiviti lagi. Sekarang ni orang muda sudah tak cakna sangat soal politik ni sebab mereka dah mungkin salah satunya dah bosan. Kalau Datuk tengok pada statistik, sekarang ni ada 4.2 juta rakyat Malaysia yang masih lagi tidak mendaftar sebagai pengundi. Dan majoritinya adalah anak muda dan majoriti anak muda ni adalah orang Melayu. Ini kalau kita tengok data statistik yang dipaparkan kepada kita, maknanya lebih pada 4 juta belum daftar mengundi dan majoritinya adalah anak muda Melayu. Maknanya dari satu segi kita tengok sensitiviti orang Melayu terhadap politik ini, anak-anak muda ni dah semakin berkurang. Ini isu dia. Dan kalau kita tengok pun, saya kadang-kadang bila bersama dengan pelajar-pelajar saya ni dalam kelas, Datuk boleh tengok trend budak pelajar-pelajar Melayu kita ini, sensitiviti dia, maknanya soal dia mengambil isu semasa tentang politik yang berlaku di negara kita. Kita tanya mereka blank, tak tahu benda. Tetapi berbanding dengan anak-anak Cina ni, itu yang bila Dr. Kamaro kaitkan tadi, bagaimana DAP memberi ruang kepada anak-anak muda ni. Dan kalau Datuk tengok sekali, dia punya persatuan-persatuan di universiti. Datuk tengok ya, tengok Dinasti Malaya. Datuk tengok bagaimana di kala usia yang begitu muda dalam persatuan, mereka begitu aktif terlibat dalam pilihan raya dan sebagainya. Tetapi isu dia di kalangan anak-anak muda Melayu ni, dia sudah tak berapa nak cakna dah benda-benda macam ini. Dan saya melihat salah satu perkara yang menyebabkan berlaku begini, sebagaimana disebutkan tadi, dia sudah bosan dengan budaya politik yang ada dalam parti-parti politik ini yang tidak memberikan ruang kepada mereka untuk berpartisipasi, untuk aktif dalam bidang politik. Merebut ni Datuk bukan kerja senang, Tok, susah. Kalau yang nak direbut itu ada halangan besar dia. Selagi yang ada dinding yang tebal ini untuk tidak mau melepaskannya, dia memang satu perkara yang sukarlah. Akhirnya dia minat dia sudah semakin lama dia semakin cair, dia tak mau terlibat apa tu dan dengan lebih serius. Sedangkan kita nakkan anak-anak muda kita ini serius dalam bidang politik sebab dia melibatkan masa depan negara dan sebagainya. Sebab itu kalau kita lihat parti pembangkang, contohnya apa tu DAP, bagaimana dia gerum ni, kan? Kita bukan tak ada, Datuk ada. Contohnya UMNO, Datuk Seri Najib Razak, seawal usia 20 tahun dah jadi calon, dah jadi menteri besar. Jadi maknanya dari segi sejarah itu, maknanya sudah diberi ruang kepada anak muda. Isunya hari ini, kenapa kita nak sekat? Ini yang kita tak mahu. Itu yang saya kata baru-baru ini saya kata orang dulu korbankan diri untuk parti. Sekarang ni orang masuk politik korbankan parti untuk diri. Sedap falsafah tu. Tapi sebenarnya lah, saya tak apa lah. Saya perhatikan dalam pilihan raya yang lepas, saya dapati anak-anak muda kita berpolitik secara politik goreng pisang. Dekat pilihan raya baru nak aktif. Mana dia boleh diterima oleh para pemimpin atau masyarakat pengundi.
kita kalau dah nak jadi ahli politik, jadi ahli politik, bukan nak jadi calon pilihan raya. Yang tidak ada sekarang ini ialah orang-orang muda yang berhasrat nak memimpin negara sebagai ahli-ahli politik. Seperti orang zaman, saya bukan nak puji orang zaman saya lah. Yang ada sekarang ini ialah saki baki orang pada waktu itu. Maknanya tidak ada satu sumber baru. Macam mana? Dr. Zaidi, nanti kita pergi Dr. Zaidi, dia duduk tunggu, macam mana? Ya, selepas saya mendengar pandangan-pandangan rakan-rakan panel yang lebih pengalaman, saya dapati bahawa isu perbincangan kita ialah tentang kepimpinan utama yang ditajui, bukan politik secara umum. Jadi kalau politik secara umum pun kita ada masalah sebagaimana Prof. Ridwanti menyatakan. Nanti dulu, bukan soal kepimpinan. Ya. Soalnya penyertaan secara berkesan sama ada jadi pemimpin atau jadi pengikut. Yalah. Macam kata Saidina Ali, kelemahan kita sekarang ini bukan kerana aku sebagai pemimpin, tapi kerana kamu sebagai pengikut yang tidak berkesan. Ya. Macam mana? Ya betul. Tadi sebab saya perhatikan tadi menceritakan tentang hierarki kepimpinan. Jadi hierarki kepimpinan itu merupakan suatu persaingan. Jadi perkiraan kos melepas jawatan yang telah setia ada, yang telah telah berubah budayanya sebagaimana Prof. Kamarul kata, punca kepada kewangan dan kepimpinan, itu merupakan suatu kos melepas yang bukan calang-calang cabarannya. Jadi ini timbul tentang idealism, kenapa menyertai politik. Jadi dalam hal ini kita dapati bahawa persaingan untuk menempatkan diri dalam hierarki tertinggi parti itu dalam budaya yang melihat ada keselesaan dengan pembiayaan dan seumpamanya, yang merupakan jalan utama kepada tingkatan-tingkatan satu ke satu tahap. Ini merupakan cabaran yang besar, sedangkan kita tahu bahawa umur dalam lingkungan 18 kalau dikatakan diturunkan lagi umur muda begitu untuk diberikan tempat ke dalam dalam ruang parti. Kita akan dapati bahawa itu merupakan kesukaran-kesukaran yang memerlukan tidak ramai orang yang mempunyai mengikut. Jadi memang kumpulan-kumpulan ini mungkin sama ada gifted ke ataupun terancang ke, itu adalah merupakan suatu persoalan yang mencari orang yang sedikit di dalam ramai yang tidak mahu politik. Karena apa yang saya dapati ialah bahawa politik touch and go itu sendiri pun tidak begitu diminati oleh orang muda. Bagaimana mereka nak menyediakan suatu lapisan kepimpinan yang berkesan. Touch and go saya masukkan ni ialah nak mengundi, perlu kepada mendaftar, tak mendaftar sebagaimana Prof. Ridwan kata tadi, 4.2 juta tidak mengundi, iaitu tiket asas untuk penyertaan politik yang paling rendah sekali, iaitu menentukan kepimpinan. Itu belum kita cakap peranan mereka sebagai dalam politik yang lebih aktif lagi. Jadi ini merupakan suatu daripada petanda-petanda yang kita lihat bahawa suasana-suasana yang ada itu mencerminkan kematangan yang kurang, kematangan yang akan memberikan kesan kepada pembawakan negara pada masa akan datang. Terutamanya generasi sekarang yang lebih berminat kepada berinteraksi secara online dengan medsos-medsosnya. Tetapi sebagaimana yang dinyatakan oleh Majlis Belia Presiden Majlis Belia Malaysia, mereka dapati bahawa memang mereka itu cakna kepada politik dalam medsos, tapi bila nak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi, sebagai nak mendaftarkan diri sebagai pengundi, itu mereka tidak ada. Jadi kelompangan-kelompangan itu akan diisi oleh kelompok-kelompok yang nantinya tidak mempunyai idealism yang baik. Tambahan pula dengan suasana yang dinyatakan Prof. Kamarul Zaman tadi, yang mempunyai rintangan-rintangan politik yang mesti mereka hadapi. Yang mana kalau mereka bertindak untuk bertempur dengan rintangan itu, mereka perkiraan keuntungan kepada mereka itu tidak pasti.
berbanding mereka selesa dengan hidup sendiri. Itu antara cabaran-cabaran sendiri yang berbeza dengan tahun 70-an yang juga melahirkan beberapa kerat orang pemuda saja pun, ya. Jadi ada trend-trend, memang dunia akan bersilih ganti. Tapi 70-an, kalau tidak silap saya lah, kekuatan pemuda dalam UMNO, kekuatan pemuda dalam PAS dan kekuatan pemuda dalam parti-parti lain jelas. Sehingga keluarlah gulungan sekian-sekian yang pressure group dan sebagainya yang boleh menekan kepimpinan politik supaya membuat sesuatu keputusan. Ni macam sekarang ini. Kita dah dengar lama dah 4.2 juta, 4.2 juta. Adakah gerakan pemuda sama ada daripada pemuda parti atau pemuda-pemuda bukan parti yang ada minat dengan politik membuat satu gerakan besar-besaran mengajak orang muda? Adakah mengapa mereka itu menyerahkan kepada orang tua sahaja orang muda tu berdaftar mengundi? Orang muda sendiri tidak buat gerakan mendaftar orang muda untuk jadi pengundi. Yalah, biar saya jawab secara ni. Tahun 70-an kita dapati bahawa yang menggerakkan aktivism ni adalah mahasiswa. Mereka itu ada tempat dalam masyarakat. Dan mereka ini kalau masuk universiti, kurangnya lembu ditumbangkan. Tidak berdasarkan pada masa kini. Kalau masuk universiti, kalau tak dapat masuk universiti awam, boleh masuk swasta, tak masuk kolej. Jadi terlampau banyak sangat sehingga kan kemudian dalam ramainya kelompok-kelompok tersebut, maka fokus pula kepada tentang mereka melihat tentang kepentingan diri. Ini yang kita katakan kos, sama ada terlibat dalam politik, ya betul kosnya akan menyebabkan mereka akan terancam dari segi mungkin jawatan tak naik, mungkin program tak diluluskan, jawatan. Jadi Akta AUKU 71 itu merupakan sebagai senjata awal untuk merencatkan gerakan-gerakan pemuda itu sendiri, kerana kos untuk menyertai menghadapi halangan-halangan politik itu terpaksa mereka bayar dengan sejumlah manfaat yang tidak mereka fikirkan. Misal kata kena buang kolej, misal kata tak boleh digantung dan sebagainya. Ini suasana yang berbeza yang saya rasa mungkin Datuk boleh pertimbangkan juga tentang bagaimana perubahan-perubahan nak lahirkan karismatik pemimpin dalam suasana tekangan itu wujud, kemudian nak pulih balik itu bukan yang mudah lah dengan suasana yang baru ni. Wallahu alam. Nanti sebagai perbincangan, mungkin kita perlu membuat suatu penilaian. Sama ada kalau macam Dr. Zaidi sebut tadi, maknanya salahnya tidak ada suasana yang kondusif, suasana yang tidak membantu. Satu. Katalah politik perlu pada keuangan yang besar. Mungkin itu suasana lah. Tetapi tidakkah orang muda sendiri? Jadi kalau politik tu perlu wang, cari wang. Dan sekarang ni orang muda Melayu ramai yang kaya-kaya. Tapi tidak berminat sama ada membina suatu kekuatan politik dengan keuangan dia. Orang kita sekarang ni lebih suka derma kepada untuk beli kereta jenazah di masjid. Membina masjid-masjid yang cantik, berbangga dengan membina masjid-masjid yang cantik. Kalau duit yang sama dia gunakan untuk sponsor mana-mana grup pemuda untuk melahirkan suatu gerakan muda dalam bidang politik, adakah lebih baik daripada tunjuk kristal punya macam-macam lagi apa semua? Saya rasa divert. Itu punya apa sekali. Zaman dulu, saya hari ni mungkin saya nak cakap banyak pasal politik ni, pasal banyak orang penting sangat. Tengku kata politik untuk orang Melayu, bisnes untuk orang Cina, perburuhan untuk orang India. Sekarang ini macam dah bertukar. Orang Melayu nak jadi orang bisnes, orang Cina nak jadi orang politik dan orang India nak jadi semua sekali. Macam mana tu? Saya tambah sikit ya. Ya, sila. Saya rasa
memang betul itu penonjolan golongan muda ini memang perlu dibuat sentiasa dari masa ke semasa, dan saya lihat bahawa sebelum ini menjelang PRU baru ni ada dibuat usaha sebegitu oleh akhbar Sinar Harian contohnya. Sinar Harian memang ada buat program mengutip dana bagi membantu pemimpin muda yang bertanding dalam PRU ke-14. Cuma usaha sebegini saya lihat tidak begitu disustain sekadar gitu-gitu menjelang PRU ke-14. Selepas itu mati. Dan sebelum PRU ke-14 dulu saya lihat ada juga seorang tokoh muda yang berjaya mengumpulkan dana yang besar. Tokoh itu ialah Rafizi Ramli melalui Invoke. Cuma masalah dia, walaupun dia adalah golongan muda, golongan belia, dana itu bukan disalurkan khusus kepada golongan muda. Yang dapat manfaat itu ramainya adalah calon-calon yang tua juga. Jadi tidak sepenuhnya. Jadi saya rasa saya menyokonglah pandangan Prof. Promote supaya dibuat satu gerakan tersusun membabitkan golongan muda untuk membuat strategi lah bagi membolehkan mereka dapat bertapak lebih jauh di dalam parti-parti politik. Cuma berbalik kepada apa yang Dr. Zaidi sebut tadi mengenai kekangan-kekangan khususnya di universiti, selain daripada kekangan AUKU dan sebagainya seperti yang Dr. Zaidi sebutkan tadi, saya lihat satu lagi suasana kurang kondusif yang ada di kalangan golongan muda kita, khususnya di kalangan pelajar universiti, adalah masalah sistem pendidikan kita yang terlalu exam oriented. Student saya pun rata-rata fokus nak menyiapkan assignment bagi pastikan mereka pelajaran mereka tidak terjejas, bagi pastikan grade mereka bagus dalam peperiksaan. Dan kalau kita buat program politik pun mereka akan tanya, ini ada dapat markah tak untuk apa-apa. Jadi pensyarah muda macam mana pensyarah muda? Itulah. Cara muda pun macam Dr. Zaidi pun universiti pun sama juga kekangannya, KPI itulah, KPI inilah. Orang muda sibuk nak dapat profesor tu. Nak jadi profesor? Nak jadi profesor, sibuk dengan penerbitan jurnal tak catna dah benda-benda luar ni. Oh ya ke? Kemudian profesor muda macam mana profesor muda? Profesor muda dia nak pergi ke yang lebih tinggi lagi. dia jadi budaya di universiti tu. Keadaan ni macam ni ni. Hak muda semua nak naik lebih tinggi dah. Tak cakna dah. Soal apa kalau tu? yang aktif macam saya ni aktif, tak dapat profesor. Bolehlah banyaklah aktif Facebook apa semua. Tapi saya nampak Dr. Kamarul. Dia ada pulangan yang min haitsu la yahtasib, yang tidak agak hari ni. Mungkin kita dapat naik sikit hari ni, mungkin dia habis kat tu. Tapi orang yang macam Dr. Kamarul yang aktif dalam ni mungkin satu masa dia tu. Itu kita katakan bukan saya nak apa-apa. Yang namanya kalau kita aktif dengan tidak mengira naik pangkat dan faedah-faedah yang kita dapat hari ini, kematangan kita sewaktu orang mendapat faedah tetapi dia hanya mendapat sedikit demi sedikit, macam dia jual kedai runcit. Jadi kita yang berniaga ni 5-6 tahun baru ada pulangan modal. Sikit lepas tu kita yang modal ni baru dia boleh naik. Jadi itu mengikut pulangan masing-masing, mungkin berbeza. Macam mana Prof. Ridwan? Macam mana tadi? Saya tertarik apabila Tok Mot tadi quote kata-kata almarhum Tunku Abdul Rahman. Let's Malay handle the power, Chinese handle the business. Dato', implikasi dia akhirnya orang Melayu berebut-rebut hari ini dalam percaturan politik. Orang Cina terus menguasai ekonomi. Sampai sekarang ni akhirnya kata-kata begitu, realitinya akhirnya orang Cina hari ini telah menguasai ekonomi lebih daripada 70%, dan hari ini yang nak kesemuanya Datuk kena tengok adalah orang
bagaimana mereka terlibat dalam politik dengan begitu aktif. Mana pada mereka tidak cukup dengan ekonomi, perlu ada kuasa. Ya. Kan? Ya. Isu di hari ini di kalangan anak-anak Melayu hari ini, kalau di kalangan kita lah, orang Melayu hari ini, percaturan politik dia itu sangat kompleks, sangat rumit. Sehingga tidak boleh dileraikan, susah untuk kita satukan mereka. Ekonomi pun tidak ialah, walaupun saya sebut awal tadi ada yang tertonjol, tetapi bilangannya tidak sehebat orang lain. Jadi saya nak sebutkan kata-kata itu yang mengatakan bahawa biarkan orang Melayu berkuasa, jaga politik dan sebagainya. Saya rasa kata-kata itu dalam konteks sekarang ini tidak berapa nak relevan dah. Maknanya kita kena ambil peluang itu semua. Prof Ridwan, ya. Orang Cina berjaya memecahkan tradisi dengan mengekalkan apa yang ada dan mencari apa yang lebih. Ya. Orang Melayu tidak berjaya memecahkan tradisi. Sebab itu jadi macam ni. Saya setuju, betul. Saya setuju. So ini yang kita nak pecahkan, tradisi itu yang kita sebut tadi, budaya politik itu. Ini kalau berjaya kita ubah, Datuk, saya tengok ya ada maknanya akhirnya ada sifat keterbukaan itu dan sebagainya. Saya rasa itu petanda-petandanya yang ada. Tapi setakat ini kita tak nampak lagi. Ini yang jadi payah ni. Apabila kita tak nampak petanda itu lagi, itu yang menyebabkan anak-anak muda sekarang ni frustrate. Maknanya mereka kecewa dengan keadaan itu. Sebab itu kenapa majoriti tak mahu mendaftar menjadi pengundi, anak-anak muda ni. Saya nak tanya yang tak daftar tu takut dia ni mak rempik ke, kaki dadah ke. Boleh kita tahu ke siapa yang tak daftar ni? Betul. Itu yang saya timbulkan tadi, sensitivity dia ya, apabila kalau kita tengok dari segi data-data gejala sosial, mak rempiknya, mak dadahnya, sebab saya almost dah pergi pusat pemilihan dadah Datuk, swasta dengan kerajaan ni, saya pergi Belaka dah. Datuk akan tengok situ penghuni dia 90%, kalau pusat pemulihan kerajaan ni 90% adalah orang Melayu. Iyalah, betul. Saya tidak nafikan kalau itu yang Datuk sebutkan sebagai salah faktornya, betul. Kan? Macam itu. Ya. Ini bukan joke ni. Ya. Kita nak marah orang tua. Tun Mahathir 2 kali dia letak jawatan. 2 kali letak jawatan, 2 kali naik orang tua juga. Macam mana? Ada vacuum, tapi orang muda tidak perjuangkan kedudukan dia 2 kali. Kita nak mahu orang tua. Itu satu contoh yang ekstremis lah. Macam mana? Siapa dia nak jawab ni? Baik, yang pertama kalau tadi disebut tentang anak muda mungkin ikut statistik kurang mendaftar dan sebagainya. Saya fikir dalam konteks hari ini mungkin anak muda dia melihat politik itu hanya sebagai wasilah sahaja. Hanya sebagai jalan. Maksudnya dia bukan solution. Sebab kalau kita lihat dalam konteks politik hari ini, bagi saya bagusnya politik Malaysia hari ini, boleh katakan semua parti sudah pernah ada pengalaman menjadi kerajaan Maksudnya daripada mana parti pun maksudnya pernah ada mandat, contohnya macam 22 bulan dan sebagainya. Dan situasi ini membuka mata anak-anak muda bahawa boleh katakan parti-parti politik ni sama je lah. Maksudnya kalau kata nak buat perubahan-perubahan pun bukanlah perubahan yang drastik apabila mereka ni dipilih oleh rakyat bila menjadi kerajaan dan sebagainya. Dan akhirnya anak muda ni dia melihat bahawa politik ni bukan solution, is not the best solution. Jadi buat apa aku nak masuk? So akhirnya kalau parti A menang ke parti B menang, bagi mereka sama saja. Tidak memberi solution yang terbaik. Dan akhirnya mereka melihat politik ini hanyalah wasilah, hanyalah jalan untuk mencapai sesuatu matlamat yang baik. Jadi mungkinlah bagi mereka daripada sibuk untuk masuk terjun ke dalam bidang politik, mungkin lebih baik mereka perkukuhkan keuangan mereka, buat bisnes, startup yang tadi yang kita bincang tentang isu-isu perniagaan, jaga anak dan sebagainya kan. Lebih baik mereka fikir tentang perkara-perkara yang lebih
lebih penting lah. Ingat sebut tentang kewangan ni, semua tahulah kerumitan-kerumitan. Hari ni permohonan air sinar pun dah semakin meningkat dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang penting. Yang kedua, saya ingat kita tak nafikan, kita tidak boleh nafikan mungkin juga dalam konteks politik Melayu lah, mungkin ramai orang sebut tentang politik Melayu. Mungkin juga anak-anak muda Melayu ni dia melihat politik ni tak berkesudahan hanya dalam lingkungan pergaduhan dendam ataupun sentimen sahaja. Dia bukan pergaduhan politik yang membawa manfaat. Kalau kita tengok yang juga tadi disebut parti-parti Cina contohnya, macam semua orang tahulah parti MCA ke DAP ke, dia ada agenda yang sama bila mana disebut tentang kepentingan sekolah Cina, kepentingan bangsa dan sebagainya. Tapi balik kepada politik Melayu ni, mungkin mereka melihat akhirnya sentimen yang sama, sentimen dendam, mungkin sentimen pergaduhan yang tidak memberi penambahan yang baik mungkin bagi anak muda. Jadi lebih dia distant daripada politik daripada dimasuk ke dalam politik. Dan yang ketiga juga, kita tak boleh nafikan dalam politik Melayu ni, dia masih lagi ada sistem patronage ataupun feudal macam disebut tadi tentang duit. Sehingga kalau lah kita buat survey, kita tanya anak-anak muda kan, nak bertanding politik ke tak? Soalan pertama yang dia akan jawab ialah tak ada duit. Sebab benda tu persepsi. Kalau aku nak masuk politik, benda ni kalau saya sembang dengan kawan-kawan belia pun tanya kan, tanding kan. Soalan pertama ialah duit. Yang ada duit tu pun duit orang juga, tidak duit kita, tidak duit dia sendiri. Betul. So bagi dia ialah jadi pening nak cari duit dan sebagainya kan. Jadi akhirnya dia menyuburkan yang tadi yang kita sebut tentang sistem patronage, feudal, kita terpaksa menunggu tangga, menunggu hierarki. Okey, terputus Baiklah, saya berubah pada satu persoalan lain. Kita ada sebut sudah ada keputusan nak bagi orang umur 18 tahun mengundi, maknanya majoriti ataupun kumpulan daripada pengundi muda ni akan bertambah dengan begitu drastik sekali. Adakah orang muda sendiri yang ada semangat kepimpinan, ada semangat politik mengambil serius hal ini ataupun sebagai satu penonton saja? Orang muda nak mengundi, harap-harap mengundi baik. Tapi dia tidak mengambil langkah untuk menjadi leader. Tidak menjadi leader kepada mereka ini. Nak orang muda-muda mengundi. Akhirnya orang muda ni akan mengundi orang tua juga. Macam mana? Tidak mengambil peluang. Tidak opportunis. Itulah kalau macam yang Saudara Faisal sebutkan tadi, cadangan supaya semua pengundi termasuk golongan muda 18 tahun ke atas ini diwajibkan mengundi, wajib, maksudnya pendaftaran automatik. Dan kalau kita gabungkan pula hasrat ini dengan dapatan ataupun kenyataan Prof. Ridwanti tadi bahawa majoriti daripada pengundi yang tidak mengundi ataupun tidak berdaftar sebagai pengundi ini adalah daripada golongan Melayu. Jadi pada akhirnya kalau kita buka ruang ini dan kita wajibkan pula semua kalau kita automatikkan pendaftaran pengundi, yang akan ruginya adalah bangsa Melayu Islam kita juga pada akhirnya, sebab ialah yang tidak daftar pengundi, yang tak minat politik ini rata-ratanya adalah golongan Melayu. Jadi sebab itulah ialah saya rasa memang perlu sangatlah dibuat satu gerakan yang tersusun bagi menyedarkan golongan anak muda Melayu khususnya mengenai kepentingan untuk mendaftar sebagai pengundi dan kepentingan untuk mengundi ini. Misalnya, belum ada gerakan untuk memberi nasihat kepada anak-anak muda kita supaya undi mereka itu tidak dibeli. Terutama sekali apabila undi itu wajib. Dia boleh dibeli dengan senang. Saya fikir itu peranan media ni lah.
untuk setiap sayap pemuda pergi menyedarkan masyarakat, saya rasa itu perkara yang agak sedikit ada keterbatasan dia. Pasal apa? Media ni, Terbatas. saya melihat media ni, Datuk, TV, radio, media sosial dan sebagainya. Ini peranan kerajaan jugalah kan. Supaya mengadakan kempen secara besar-besaran, ya, buat program reality, contohnya kita banyak kan ni program hiburan dan sebagainya kan. Buat program-program yang boleh congkel bakat-bakat pemuda ini, dan kemudian kalau boleh setiap program yang mendapat sambutan hebat tu, contohnya lah program-program hiburan yang menjadi kesukaan anak muda, maknanya pengacara ketika itu selitkan dia menjadi satu, ada benda nasihat dia ni terlibat serius dalam perkara-perkara sebegini. Macam Datuk sebutkan tadi yang tak sempat saya jawab kan. Kenapa hari ini kita begitu gairah ya menunaikan umrah, sedangkan umrah kita dah pergi berpuluh-puluh kali dah. Ya, dekat kat masjid. Masjid dah cantik, kita tak perlu masjid yang cantik Datuk, kita perlu masjid untuk berjemaah aja. Ini kalau kita tengok masjid di bandar-bandar dihias sampai hiasannya kita semayang pun tak khusyuk dah. Pembaziran yang berlaku di masjid, saya minta maaf Datuk, saya kan. Betul. Nak sedarkan masyarakat tu, tapi kalau kita pergi ke tengok surau-surau di pusat pemulihan, daih bukan main, kita tak kisah pun, bukan? Tetapi kalau mana persepsi kita tu, pahala besar kalau pergi umrah, pergi derma kat masjid. Kan? Tetapi kita tidak nampak pahala besar juga menyumbang apabila kita sponsor orang dalam pilihan raya dan akhirnya dia menyumbang, memberikan menaruh bakti kepada agama, bangsa dan negara kan. Mana kesedaran itu tak ada. Kesedaran itu tak ada. Jadi kalau begitu keadaannya, kita kena wujudkan gelombang itu. Sebab itu pada saya gerakan maknanya. Sekarang ni saya sebutkan paling berkesan hari ini Datuk ialah media. Media, terutamanya media hiburan ini yang menjadi Prof, media ni saya nak quote satu nama apa, Idrus tu yang pendakwah tu. Siapa dia? Idrus tu. Pendakwah orang Terengganu tu lah. Idrus. Ha? Azhar Idrus. Dia kata puak-puak yang masuk TV tu dapat sikit duit. Aku dapat duit banyak walaupun tak boleh masuk TV. Maknanya media yang ada di jari kita tu lebih mahal daripada media perdana. Jadi masalah media tu adakah ada masalah lagi? Pada saya Datuk, sebab masing-masing ni ada follower dia. Kita tak nafikan laman sosial, media sosial ni Jangan tidak jadi kurang. pelahiyat tu lah, maknanya kita ada alternatif sendiri. Walaupun media bagilah ruang pada media tu nak menari, menyanyi, tapi kita ada alternatif. Betul? Media kita. Media Prof Ridwan. Kalau boleh disambut oleh semua pihak Datuk kan, mana semua pihak sambut saranan ini dan jadikan ia satu nasihat setiap kali, mana macam media kita ni jugalah bukan, media lain sensitiviti. Saya minta maaf, saya dah tulis dulu, saya bimbang undi 18 tahun ini kalau dikuasakan nanti, saya cukup bimbang yang ramai mendaftar nanti bukan orang Melayu. Yang ramai mendaftar nanti adalah bukan orang Melayu, tetapi orang bukan Melayu yang ramai mendaftar. Ini berkaitan dengan sosialisasi politik dalam keluarga pula. Sejauh mana kita ketua keluarga, kita bangkitkan sensitiviti supaya anak kita mendaftar mengundi ni sensitif dengan politik. Itu pendapat saya Datuk lah. Prof Ridwan, orang kita dia sampai bertumbuk dalam kedai kopi antara PAS dengan UMNO, tapi kedua-duanya tak daftar mengundi. Ini cerita dulu, macam mana ni? Macam mana Dr. Zaidi? Saya nak itu. Adakah sampai kepada peringkat kita perlu memilih satu kedudukan membina kerajaan tanpa parti politik? Kata Syekh Muhammad Abduh, autokrasi yang terurus jauh lebih baik daripada demokrasi yang tidak terurus. Apa ulasan kita?
Tak ada orang nak jawab? Dr. Zaidi dulu lah. Oh, saya dulu. Boleh je jawab tu, tapi nanti kita pula ada. Bagi Dr. Zaidi lah jawab. Okeylah, itu teori yang menarik dan dia ada kaitan dengan dengan hadis juga, berkaitan sabar. Sabar kata Nabi Salih. Itu autokrasi lah. Dan perkara ini juga merupakan satu yang cara penyelesaian masalah itu juga saya dapati cuba dikumpulkan oleh Prancis Fukuyama berkaitan dengan model pembangunan Iraq untuk didemokrasikan, tetapi tidak ada negara. Dia negara fail. Jadi menyebabkan beliau menyatakan bahawa usaha untuk mewujudkan suasana rule of law di Iraq tanpa ada masyarakat negara, iaitu negara wujudnya rakyat, kawasan dan sebagainya yang teratur, itu sia-sia saja. Penyelesaiannya sepatutnya ada satu kepimpinan yang kuat untuk merubah keadaan itu. Dalam teori kita kata komunis pun, sosialis pun, dia akan ada satu tempoh masa bagaimana berlaku tension yang menyebabkan perubahan perang itu. Begitu Perancis memerlukan kepada ketutupan darah sebelum golongan Marhain itu mengangkat diri sebagai satu kelompok yang memimpin. Jadi berbalik kepada soalan, apakah perlu kepada autokrasi begitu yang tidak pimpin? Jadi apa masalahnya ialah kita tidaklah sebagai sebuah negara yang gagal. Kita belum mencapai status negara yang gagal. Semua peraturan-peraturan rule of law masih diikuti walaupun di sana ada lubang-lubang besar tentang korupsi, ada pelanggaran-pelanggaran tertentu, tetapi rakyat secara umumnya rela untuk membayar cukai yang ditetapkan oleh kerajaan walaupun hati mereka marah. Jadi ini menggambarkan bahawa sistem yang ada masih boleh dibaiki. Cuma masalahnya bagaimana nak wujudkan kesedaran. Jadi kesedaran itu telah wujud ataupun telah agak besar kewujudannya pada sekitar PRU 14 dahulu. Dengan penciptaan golongan muda yang dikatakan yang mempunyai image anti-establishment. Dan penyertaan mereka itu dengan andaian bahawa pulangan daripada penyertaan politik mereka itu akan dibalas dengan manfaat yang segera. Umpamanya hari ini menang, maka esok minyak akan turun. Jadi itu telah diwar-warkan, digula-gulakan. Kemudian berlaku pula politik, number ada, dia boleh berubah dan kerajaan berubah. Dan ini menyediakan satu suasana yang pelik dalam sistem kita baru ini, iaitu dikatakan politik, kaedah politik baru Malaysia, ada number ataupun tidak kerana kerajaan yang tidak stabil begitu. Dan ini menimbulkan persaingan yang menyebabkan isu utamanya ialah tentang siapa nak memerintah dan ini menempatkan fokus kepada pembangunan belia, penonjolan belia itu. Mereka itu tidak diberikan senjata yang besar untuk jadi jenderal utama untuk bertempur. Sebaliknya mereka terpaksa mengikut warlord mereka itu untuk menentukan bahawa mereka juga mempunyai posisi-posisi yang sedia ada yang lebih baik daripada itu. Jadi itulah bagaimana kalau kita katakan bahawa autokrasi itu baik, mungkin kalau kita katakan autokrasi itu mungkin dia Muhammad Abdul menceritakan satu suasana di mana perubahan daripada suasana kerajaan kepada republik yang ada di Turki ketika itu, persaingan-persaingan itu menyebabkan dia berpendapat bahawa suasana-suasana kalau dibiarkan persaingan terbuka begitu tidak ke mana, hingga agama pun telah hilang. Begitu juga Rashid Ridha apabila memula berpandangan bahawa menyokong tentang gerakan muda yang ada di Turki. Tetapi apabila dia melihat Turki wujud dalam bentuk republik, dia menulis pula kitab Khalifatul Uzma. Kenapa ditulis Khalifatul Uzma? Itu adalah simbol model pemerintahan gaya Islam klasik. Jadi itulah cara berfikir itu kadang-kadang dipengaruhi oleh suasana-suasana. Jadi penyelesaian itu bukan satu hitam putih bahawa kalau kita wujudkan autokrasi maka wujud. Tapi kalau autokrasi itu sememangnya mempunyai kualiti yang hebat, sebab itu kita katakan bahawa zaman Khulafaur Ar-Rasyidin adalah merupakan zaman yang
hebat dari segi politik, kecemerlangan politiknya, kerana mereka telah kerana diri pribadi yang menduduki jawatan-jawatan tersebut yang tidak ada masalah. Jadi tidak ada persaingan. Ini benda yang macam isu ni, saya masih belum dapat jawapan. Tolong boleh sekalian. Orang yang dibunuh oleh Hajjaj paling ramai sekali. Orang yang membunuh orang ialah Hajjaj. Tetapi penyebaran Islam paling luas sekali dilakukan oleh Hajjaj. Iraq di bawah Saddam Hussein. Orang kata Saddam jahat kerana jahat. Tapi bila Saddam jatuh, dijadikan sebuah negara demokrasi kocak-kacir sampai sekarang. Gaddafi dengan Libya pun macam itu juga. Itu contoh. Macam mana ni? Saya bukan nak mendesak, saya sekadar nak mencari jawapan sebenarnya. Apa yang sepatutnya kita fikir dan kita anjurkan kepada orang muda kita. Dato', nak ubah sistem payah, Dato'. Kita sudah daripada sistem feudal dulu, dari segi dulu kan, kita dari sistem feudal kena sampai penjajah masuk, kita sudah mengambil demokrasi berparlimen itu sebagai satu sistem untuk ubahkan dia bukan sesuatu perkara yang mudah. Cuma hari ini saya melihat untuk memperbaikinya boleh. Tapi untuk revolusi dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan sekarang ini, bila sistem demokrasi berparlimen ini, sesuatu pindaan nak dibuat dan sebagainya, kalau tidak dapat persetujuan majoriti di parlimen, nak tukar sistem itu memang sesuatu yang begitu sukar. Jangan pergi jauh, Dato'. Pergi tengok Brunei. Bagaimana dia kekal dengan sistem dia. Ya, dan dia boleh jaga dengan baik. Saya bukan nak puji, tetapi kalau siapa yang pergi Brunei, dia akan nampak keadaan dia, hakikat dia kan. Betapa Brunei ini kalau terus menerus dijaga dengan baik, tak mustahil dia boleh menjadi satu negara contoh walaupun kecil. Ya, tetapi memang berserabut, Datuk, sebab ada teori mengatakan jika negara besar seperti China, ya, sistem yang paling baik untuk dia komunis. Sebab dia mudah cengkam rakyat dia. Sebab itu China lebih maju berbanding dengan India. India saiz lebih besar, penduduk pun lebih kurang sama saja. Dua ekstrim yang berbeza, Datuk. China mengamalkan sistem komunis, India mengamalkan sistem demokrasi. Bandingkan China dengan India, jauh ke hadapan negara China. Sebab sistem autokrasi dia, sistem komunis dia, memudahkan dia mencengkam rakyat dia untuk membangunkan negara. Tetapi India ini mengamalkan sistem demokrasi. Kebebasan, kita sebutlah secara ekstrim ini tanpa had. War sana, war sini, tak setuju sana, tak setuju. Bila negara nak membangun? Sama juga dalam konteks negara kita hari ini. Ya, sepatutnya tidak timbul dah saya ada nombor lagi dah. Tak. Sepatutnya perkara ini tak timbul dah. Sebenarnya kita sama-sama bangunkan negara, Datuk, kan. Tapi bila terus menerus bercakap saya ada number, kita saling nak counter-mencounter. Maknanya kita saling menjaga supaya tidak jatuh. Akhirnya masa terbuang begitu saja, Datuk. Masa kita banyak terbuang berpolitik saja. Ini yang menjadi orang muda dah bosan dah. Pengangguran tidak juga berkurang. Kerja mereka tak juga bertambah dan sebagainya. Masing-masing parti duk jaga supaya dia tidak jatuh, saling pengaruh mempengaruhi. Jadi saya nak sebut, Datuk, sistem itu oleh kerana yang kita telah ada, yang sedia ada ni perlu diubah, termasuk orang-orangnya. Kalau tidak, kita akan bermain. Inilah kelemahan. Saya nak cadang perubahan, boleh? Demokrasi. Saya nak cadang perubahan. Ya, sila. Sebenarnya politik kita ni ibarat satu kek yang ada banyak orang yang berkepentingan dalam tu. Ya. Kek rajanya, kek orang politiknya, kek pegawai pentadbiran dan sebagainya. Saya nak cadangkan kita memperkukuhkan kedudukan raja-raja dan memberikan kuasa yang lebih kepada raja untuk mentadbir negara. Sebab kita feudal, orang Melayu ni dengan raja okey.
Ya. Kalau raja kata Datuk, parlimen kena bersatu, parlimen bersatu. Kerajaan negeri Perak bersatu walaupun lepas bercekah apa tu 100% menerima apa semua sekali tu. Apa pandangan kita? Saya setuju Datuk. Saya secara peribadi saya setuju. Sebab itu apabila pindaan perlembagaan dibuat oleh Tun Dr. Mahathir dulu pada tahun awal 1980-an dulu, apabila kuasa-kuasa raja-raja Melayu itulah ditarik balik, kan menyebabkan kuasa itu semakin lama semakin berkurangan dan sebagainya. Tetapi nak mengembalikan balik Datuk dalam sistem demokrasi berparlimen ini, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi kalau dapat, kata idea Datuk tadi, kalau dapat dikembalikan balik kepada yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu, saya sangat saya setuju Datuk, dengan syarat. Syarat kita punya pembesar-pembesar ni kena ada berjiwa Islam. Berakhlak mulia. Ini kena ada Datuk kan? Itu peranan pendakwah pula lah, mengasuh raja-raja. Ya Datuk, setuju. Ini kita para pendakwah bukan kita mengasuh raja. Kita memberi ruang kepada orang lain untuk lebih dekat dengan raja-raja. Kita Datuk, mengecilkan diri. Saya setuju sangat Datuk. Kalau orang-orang seperti Datuk yang paling dekat lagi lah, mufti boleh berperanan, maknanya beranilah, berani memberikan nasihat. Tetapi adakah keberanian itu ada? Adakah keberanian itu ada? Kita boleh bercakap di sini Datuk, sebab kita tidak rapat kan. Tetapi bagi mereka yang rapat, yang sepatutnya menasihat, maknanya itulah kerja dia, bukan? Datuk, minta maaf Datuk ya. Saya seronok tengok hubungan mufti dengan Raja Brunei Datuk. Minta maaf lah. Saya bukan nak puji sangat Brunei Datuk, tetapi bila saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya nak sebut. Maknanya mufti boleh menegur. Maknanya kita nampak, maknanya hubungan raja dengan mufti itu begitu rapat sehingga mufti boleh menegur dan raja menerima dengan baik Datuk. Ini minta maaf tu dia, saya terang sikit ni sebab saya nampak perkara itu. Kalau ini dapat diwujudkan Datuk, orang muda akan suka Datuk. Ini kita dapat menarik orang muda ini untuk suka. Itu Datuk. Saya nak tanya Prof, Saudara Faisal. Adakah kemungkinan orang-orang muda ni buat satu gerakan memperkukuhkan semula kedudukan raja-raja dengan segala kekuatan pemuda yang ada, sebagai Abu Aur dan Tebing? Macam mana? Baik, sebelum tu saya nak tanya, saya nak jawab juga persoalan yang Prof tanya tentang autokrasi dan demokrasi. Sebenarnya bagi saya dia bukan masalah kita berubah daripada autokrasi ke demokrasi, kemudian demokrasi itu problem. Bagi saya persoalannya ialah adakah kita benar-benar demokratik ataupun sebenarnya kita menggunakan demokrasi ini sebagai tempelan. Kita kata kita negara demokrasi, tapi semua orang tahu bagaimana berlakunya manipulasi, politik wang dalam pemilihan parti, salah guna kuasa. Jadi sebenarnya bukan isu demokrasi itu bermasalah, tapi kita menggunakan demokrasi secara tempelan untuk menunjukkan kepada dunia, oh kita adalah masyarakat yang demokratik. Tapi sebenarnya kita tidak benar-benar demokrasi. Saya nak ambil contoh baru-baru ni, kalau kita lihat di negara-negara Skandinavia contohnya. Skandinavia ni negara yang terkenal dengan teks yang tinggi. Rakyat tidak ada masalah untuk bayar teks yang tinggi. Sebab apa? Sebab isu demokrasi dan juga transparansi itu jelas. Dia tahu duit itu ke mana. Dia tahu duit itu membawa kepada ekosistem yang begitu baik untuk masyarakat dia. Itulah demokrasi, atau itulah yang kita sebut tentang masyarakat yang ideal, yang mana mereka ni benar-benar bukan hanya tempelan. Contoh kalau kita tengok perkara ni dikongsi oleh Duta Sweden baru ni, ada beliau datang ke ABIM. Contoh ada interview daripada seorang tokeh Ericsson dengan seorang interviewer daripada Saudi. Dia kata, kenapa kamu bayar 60% tax kepada kerajaan Sweden, iaitu dalam lebih kurang 60 juta setahun, dalam keadaan negara-negara lain offer dia untuk duduk di negara lain. Spain offer dia, mungkin negara lain offer dengan tawaran teks yang lebih rendah.
Kemudian apa Taufiq Edison jawab? Dia kata apa? Aku bayar tax ni walaupun tinggi, anak-anak aku selamat, boleh main dekat luar. Anak-anak aku dapat sumber air yang bersih. Isu alam sekitar baik, ekosistemnya baik. Ya. Tapi orang Saudi ni dia tak difikir. Dia kata, kenapa fikir tahap macam tu? Kamu ada duit, kamu boleh hire bodyguard, kamu boleh hire. Jadi dia tak faham ekosistem. Orang Saudi ni dia tak faham ekosistem. Jadi balik kepada apa yang Taufiq Edison sebut. Dia kata sebab dia sanggup bayar tax yang banyak pun sebab dia tahu benda tu, dia nampak duit tu secara zahir tu, aku bayar ni, duit ni ke mana? Ke mana dan sampai ke cycle yang lengkap. Akhirnya anak-anak dia dapat manfaat, generasi akan datang dapat manfaat. Jadi dia bukan isu demokrasi kita bermasalah ataupun bukan isu sistem kita bermasalah, tapi kita sendiri sejauh mana kita sebenarnya ada integriti ataupun mungkin dalam istilah Islamnya takwa lah kan, kita takutkan bila kita berkerajaan kita ada rasa takut kepada Allah untuk kita mentadbir dengan yang baik ataupun hanya sembilan macam saya sebut, akhirnya kita hanya menempel, kita menunjukkan kepada dunia kita demokrasi, tapi sebenarnya hakikatnya banyak perkara-perkara yang kita harus perbaiki yang tadi kita sebut. Okey. Kalau saya nak mencelah sikit dah tu, saya nak ada sikit lah. Negara kita demokratik ke tidak, asas Malaysia ni sebagai negara demokrasi memang sangat jelas dah tu. Pada soal penyelewengan peribadi dan sebagainya itu soal lain. Tetapi asas demokrasi, negara itu mesti ada pilihan raya, dibuat secara bebas dan dibenarkan kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun dan sebagainya. Asas-asas itu adalah ciri-ciri asas kepada sistem demokrasi. Tapi mengikut saudara Faisal tu, ada demokrasi tapi ekosistemnya tak betul. Ya, Datuk. Yang itulah maknanya. Tapi kalau nak katakan kita tidak demokratik, saya rasa banding dengan Singapura, kita jauh lebih mengamalkan demokratik lagi. Cuma sistem itu saya setuju. Saya jelas sikit. Saya bagi contoh. Kenapa anak muda dia tak nak keluar mengundi contohnya? Atau kenapa dia nak daftar undi di luar KL? Sebab apa? Sebab benda ni kita dah bincang, pernah diakui oleh SPR. Kita melihat contohnya dari segi proportionate voting vote. Kalau di KL ni satu kawasan parlimen sampai 1,000 lebih. Tapi kalau di kawasan luar bandar 30,000 saja. Jadi voting power tu tidak ada. Dan saya ingat mungkin Dr. Kamarul pun bersetuju dengan saya dulu waktu zaman arwah Tuan Guru Nik Aziz. Di Kelantan tu sekian lama tak ditambah bilangan parlimen. Sedangkan dari segi komposisi rakyat tu dah memerlukan ditambah kawasan parlimen. Jadi ini yang saya sebut manipulasi. Jadi seolah-olah tidak ada keseragaman ataupun voting power yang seharusnya diberikan kepada rakyat untuk mengundi supaya percentage voting power tu ada. Jadi itu sebab mengapa kadang-kadang bagi mereka, ialah cuba bayangkan dalam satu kawasan parlimen 1,000, tapi parlimen yang sama 30,000 pengundi. Itu contohlah. Jadi kita Datuk Mahathir lah punya kerja ni. Dia kosong sebelum dia letak jawatan dulu. Dia ada 1999 dulu. Yang orang Melayu tak sokong dia, yang pengundi bukan Melayu banyak sokong dia. So dia banyakkan kawasan campuran, banyakkan kawasan bandar-bandar besar. Kawasan Melayu tak ditambah kerusinya. Jadi saya setuju juga dengan yang saudara Faisal sebut tadi mengenai ketidakseimbangan di dalam komposisi pengundi. Ini pun satu benda juga yang menjadi satu masalah lah yang perlu diselesaikan lah bagi memastikan bahawa demokrasi dalam negara kita benar-benar satu demokrasi yang standard lah dengan ukuran antarabangsa. Kemudian saya nak sentuh juga yang Prof Mud sebut tadi mengenai bagaimana kalau kita buat pilih pemimpin tanpa parti apa semua. Saya rasa benda ini dah cuba dibuat oleh Dr. Mahathir kan, yang dia resign dulu. Bacaan saya dan kawan-kawan adalah dan dia memang sebut pun bahawa dia nak tubuhkan kerajaan perpaduan, kerajaan tanpa parti. Cuma masalahnya adalah macam UMNO dan PAS memang kalau di DAP dibabitkan sama, mana-mana MP DAP dibabitkan sama takkan jadi.
cubaan ini adalah satu cubaan yang gagal. Saya rasa sukar untuk dilaksanakan disebabkan sistem demokrasi negara kita ini adalah diasaskan kepada sistem berparti. Yang begitu juga dengan kalau nak kita nak cuba wujudkan sistem seperti autokrasi yang yang seperti yang disebutkan tersebut, itu adalah satu perkara yang agak sukarlah sebab ia sistem negara kita memang sukar membolehkan perkara ini berlaku, melainkan jika ada individu yang berani seperti Tun Dr. Mahathir. Jadi sebab itu perkara seperti ini disebut bukan saja oleh Syekh Muhammad Abdul, malah oleh Tun Dr. Mahathir sendiri disebut. Soft authoritarian is better than demokrasi. Itu dia memang selalu disebut. Jadi soft authoritarian dianggap dia sebagai soft autokratik, pemimpin autokratik yang bagus itu lebih bagus, itu lebih baik daripada sistem demokrasi. Itu ada kebenarannya juga, cuma masalahnya adalah bagaimana kita nak pastikan bahawa pemimpin yang naik autokratik itu memang seorang pemimpin yang baik. Bagaimana jika tiba-tiba pemimpin yang autokrasi itu adalah seorang yang once kita dah serahkan kuasa kepada dia, tiba-tiba dia didapati tidak gagal melaksanakan tugas dengan baik, maka apa jaminan bahawa kita berkemampuan untuk mengubah balik? Itu satu masalah jugalah. Dan berbalik kepada cadangan Prof. Mahmud tadi, supaya lebih kuasa diberikan kepada sultan dan raja-raja Melayu. Masalahnya adalah ialah sejauh manakah benda ini boleh dilaksanakan setelah Tun Dr. Mahathir buat pindaan-pindaan yang mengekang kuasa raja-raja. Macam sekarang ini pun sudah ada cabaran bila Yang di-Pertuan Agong umumkan tidak perkenan kepada cadangan untuk mendaruratkan negara. Benda itu sudah dibawa oleh Peguam Dato' Syed Iskandar ke Mahkamah Persekutuan bagi mencabar keabsahan Yang di-Pertuan Agong berbuat demikian. Jadi ini banyak bergantung kepada yang pertama sekali adalah tafsiran Mahkamah Persekutuan lah terhadap perkara ini. Yang kedua, saya rasa adalah sikap pemimpin kita sendiri pula lah. Mana-mana titah raja-raja ataupun Di-Pertuan Agong yang bertepatan dengan kehendak mereka sokong. Tak ada masalah. Cuma kalau kita lihat bila Yang di-Pertuan Agong minta nasihatkan semua ahli parlimen menyokong bajet 2021 baru ini. Kenapa perlu ditentang juga 108 ramai itu. Itu menunjukkan satu kegagalan mentaati akur kepada nasihat Yang di-Pertuan Agong. Jadi sukarlah kita nak laksanakan cadangan sebegitu di dalam keadaan di mana tidak adanya kerangka perundangan yang khas, yang spesifik yang membolehkan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu benar-benar mempunyai kuasa yang perlu diakuri oleh pemimpin parti politik. Ini memerlukan kewujudan satu political will di kalangan pemimpin negara untuk memberikan sesetengah daripada kuasa yang dimiliki oleh mereka sebagai eksekutif kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu lah. Betul begini perlulah dibuat gerakan untuk meminda Perlembagaan Persekutuan lah, bagi berikan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu lah. Ni, soalan saya akhir lah sebelum kita simpulkan. Dalam keadaan kita berhadapan dengan kebankrapan politik dalam negara kita sekarang,
adakah kemungkinan ada satu gerakan dalam masa singkat orang-orang muda bergerak pantas menyelesaikan masalah ini dengan gerakan yang begitu berkesan sehingga kita dapat ubah ekosistem politik dalam negara kita ini walaupun yang berdandaskan kepada demokrasi liberal. Ada kemungkinan ke tidak? Nak tanya orang-orang muda ni. Yalah semua tuan-tuan ni orang muda lagi lah nak banding saya ni. Saya jawab dulu, komen dulu. Komen saya sukar, benda ini sangat sukar sebab perkara ini hanya boleh berlaku kalau dalam arena politik melalui pemilihan parti. Seperti yang kita tahu, tahun depan UMNO akan buat pemilihan parti, PAS akan buat pemilihan parti, Bersatu dah buat, PKR pun sudah buat. Jadi saya tak nampak dalam tempoh setahun dua ini dapat dibuat satu gerakan yang tersusun bagi membolehkan golongan muda dapat melonjakkan diri mereka ke kedudukan yang tinggilah dalam parti-parti politik. Kalau tidak sebagai presiden pun mungkin sebagai timbalan presiden boleh diusahakan, cuma ialah memerlukan satu lonjakan yang sangat besar lah. Tanpa panduan orang tua, orang yang sarjana seperti Prof. Muk sendiri mengetuai ataupun menasihatkan gerakan sebegitu, saya nampak agak sukar. Itu orang tua juga. Orang tua itu tu. Itu okey sebagai penasihat. Bukan sebagai ini masalah jadi dengan gerakan macam Syed Siddiq tu nak pergi ke mana? negara Syed Saddiq masalah dia ialah bergantung kepada dia seorang. Saya tak nampak parti muda akan, bukan satu gerakan lah. Tak akan mampu pergi lebih jauh lah. Saya rasa tak akan memberikan satu impak yang besar, melainkan kalau ada tokoh-tokoh tua lain yang backup dia di belakang, mungkin boleh berikan impak jugalah. Kalau golongan muda secara sendirian tanpa dukungan dan bantuan daripada golongan tua, saya rasa sukar. Macam nak jadi macam Hamas juga lah. Okey, orang lain macam mana? Nak tubuh Hamas di Malaysia ni, macam mana? Hamas tu kan ditubuhkan oleh orang tua, kemudian dia berkembang. Orang lain tak ada komen lah? Saya cuba Datuk, adakah dia akan berlaku perubahan dalam masa yang dekat gini? Jadi kita kena fahamlah, kita berada dalam satu sistem yang memerlukan numbers. Nak naik jadi pemimpin peringkat cawangan pun ada numbers. Nak naik ke peringkat lebih tinggi pun ada numbers. Jadi nak mendapatkan numbers itu antara perkaranya mungkin kualiti pribadi, ada mungkin kedudukan keuangan. Jadi dua antara perkara yang besar lah di situ. Jadi adakah orang muda mempunyai kedua-dua itu sebagai suatu asas yang boleh menarik minat, bagaimana Datuk kata dahulu, bagaimana Datuk Seri Anwar lahir dari aktivisme yang mana ketika itu rakyat memerlukan orang universiti sebagai pemimpin, dan mereka juga sedar, orang universiti pun pelajar-pelajar universiti pun sedar bahawa mereka itu perlu merubah keadaan-keadaan yang memang daif dan mudah di-observe tentang masalah tersebut. Tapi sekarang ni kita berhadapan dengan suasana yang masing-masing perut boleh kata tidaklah sekempis tidak tiada makanan, dan dalam suasana dihidangkan dengan pelbagai-bagai hiburan dan seumpamanya. Ini memerencatkan suatu bentuk persekitaran untuk melahirkan suatu pemimpin yang menyelesaikan masalah. Jadi bila tidak ada masalah, macam mana mereka nak berfikir untuk macam mana mereka nak berfikir lebih lanjut daripada itu? Terutamanya apabila sistem pendidikan kita menyediakan tentang pemarkahan ABC itu sebagai teras kepada kecemerlangan. Jadi kalau ada pun gerakan-gerakan semekian macam di negara lain oleh mahasiswa terutamanya, tapi gerakan-gerakan itu tidak begitu mendapat momentum yang besar.
Kalau di Malaysia saya pasti dalam keadaan yang akan berpecah-pecah lah, kerana kita telah membina suatu persekitaran politik apa nama asobiah kepartian yang sangat sangat tebal, dan ini mengurangkan lagi potensi tersebut. Kita ambil contoh bagaimana bersih 1, 2, 3 misal disertai oleh golongan parti politik yang mempunyai masa yang kuat. Tapi bila berhadapan dengan parti politik itu keluar daripada gabungan Pakatan Rakyat, maka yang hadir tidak sebagaimana semeriah yang ada pada masa itu. Itu menunjukkan bahawa kepartian secara asobiah itu telah berakar umbi dalam masyarakat kita, atau masyarakat Melayu. Dan ini menjadikan mana-mana gerakan-gerakan mahasiswa pun mereka akan attach kepada parti-parti itu sendiri. Begitu juga dengan Umani, attach juga dengan parti induknya di sana. Jadi ini menggambarkan bahawa membiarkan orang muda untuk bergerak atas kapasiti orang muda sebagai penyelesaian kepada masalah negara, saya kata bukan itu penyelesaiannya. Jadi oleh sebab itu kemungkinan yang boleh kita mengurangkan tension itu ialah dengan mewujudkan mengelakkan overpower di kalangan institusi yang dilihat terlalu besar kuasa-kuasanya. Walaupun tahu kelemahan sistem parliamentary system yang menyebabkan division of power wujud, tetapi setakat ini itulah yang kita amalkan, dan ada ketiganya berjaya, dan ada ketiganya kita merasai ia tidak berjaya kerana kita telah disubukkan dengan maklumat-maklumat yang berasaskan pada asabiah kepartian yang sangat Jadi, jawapannya tidak ada gerakan, bagi saya tidak ada gerakan spontan dibawa oleh pemuda dengan idealism dia tersendiri, kerana mereka juga attach dengan orang-orang yang mengenai parti politik yang banyakkannya adalah tua-tua yang mungkin muda sikit daripada Datuk sendirilah. Prof Ridwan. Prof Ridwan? Menjawab kepada soalan Datuk tadi, melihat kepada petanda-petanda hari ini, simptom dia, saya tidak nampaklah gelombang itu akan berlaku. Kecuali lah berlaku sesuatu perkara yang tidak diduga yang boleh jadi viral. Itu lain, Datuk, ya. Contohnya macam kebangkitan satu ketika dulu, kalau ada sesuatu petanda begitu, kita boleh nampaklah ada. Buat setakat ini saya tidak nampak, even parti muda yang belum ditubuhkan oleh Syed Saddiq itu pun saya nampak kalau PRU akan berlaku pada jangka masa terdekat ni, dia bertanding di MUA 1 lawan 1, saya tidak fikir dia boleh pergi jauh, Datuk, atas alasan bukan kerana sokongan anak muda dan sebagainya. Sebab setiap parti ini dia dah ada sayap-sayap pemuda kita, dan kalau nak dibandingkan dengan Thailand setakat ini, budaya politik kita berbeza dengan budaya politik Thailand, Datuk. Dan saya merasakan gelombang itu untuk anak muda bangun membawa satu gelombang baru, pada saya belum cukup kuat lagi untuk setakat ini. Dan pada masa akan datang kita tidak pastilah. Tapi untuk setakat ini, itulah komen saya, Datuk. Okey, kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Kita boleh gulunglah 2-3 minit seorang, 2 minit ke seorang. Mungkin saya start dengan saudara Faisal dulu. Baik, mungkin sebagai kesimpulan yang pertama terima kasih kepada Profesor Mahmud Zudi dengan Profesor Ridwan, Dr. Zaidi dan juga Dr. Kamarul . Bagi saya ini forum yang baik untuk saya juga belajar yang disebut penggabungan antara Jadidun Nafi', perkara baru yang bermaksud Qadimul, maksudnya perkara baik yang lama yang baik. Bagi kesimpulan mungkin juga jawab soalan adakah kita nampak petanda-petanda kebangkitan politik anak muda dan sebagainya. Saya fikir dalam hari ini masih lagi belum kita lihat, memandangkan yang tadi juga disebut perkara utamanya ialah sistem kita, sistem yang kita faham ada patronage, maksudnya dia ada tahap-tahap tangga-tangga yang memang itulah mungkin budaya yang sudah lama terserap
dalam lokal ataupun dalam pemikiran masyarakat lokal kita lah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sistem kita jugalah, iaitu yang tadi saya sebut, kalau nak lihat petandanya, saya fikir kita harus beri masa tempoh tertentu lepas ruang yang terbuka ni diimplementasi. Yang tadi saya sebut contohnya kebenaran untuk mereka 18 tahun ke atas mengundi, 18 tahun ke atas untuk menjadi calon. Saya fikir ini proses yang memerlukan masa kita untuk melihat keberkesanannya. Dan yang ketiga, mungkin juga yang terakhir saya nak kongsi juga, sebenarnya sistem kita ni sistem first past the post, yang mana sistem ni sebenarnya memberi manfaat kepada parti-parti yang memang well established, parti yang sudah ada grassroots, parti yang lama macam UMNO memang amat bermanfaat dengan sistem first past the post. Berbanding dengan saya fikir banyak negara yang cuba mengambil sistem hybrid, first past the post dan juga proportionate system. Bila kita ada sistem hybrid, proportionate system, barulah dia memberi ruang kepada parti-parti kecil ni untuk memenangi berdasarkan bilangan nisbah proportionate. Jadi itu memberi ruang kepada mungkin kalau ada parti-parti baru, parti-parti sepihan untuk tidak dibuli lah mungkin istilah politik. Kalau tidak, Prof, kalau kita lihat dalam election result sepanjang masa dengan sistem first past the post, parti-parti lama ni lah yang akan dominan, terutama parti UMNO lah yang amat bermanfaat dengan sistem first past the post. Berbanding dengan tadi yang saya sebut, kalau proportionate system ni, kalau yang tadi di Thailand, antara sebab kenapa Thailand ini Future for Party ni dapat memenangi 80 kursi ni, sebab 50 daripadanya ialah daripada sistem nisbah proportionate ni lah. Jadi tapi saya tidak mencadangkan untuk diubah, tapi saran untuk perbincangan kita lah berdasarkan kepada kondisi situasi yang ada. Tapi saya optimistik, kita jangan berputus asa. Pada masa akan datang kita akan melihat sinar-sinarnya, sebab bibit-bibit perubahan itu berlaku yang tadi pindahan perlembagaan undi dan sebagainya. Cuma perlukan masa dan juga ruang yang lebih untuk diberikan kepada anak muda dan juga kepada senior-senior lah ataupun veteran. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih. Dr. Zaidi. Ingat saya dah simpulkan tadi. Perbincangan kita tadi lebih menjurus kepada orang muda dapat menyelesaikan masalah, patut wujud golongan orang muda untuk menyelesaikan masalah. Tapi itu adalah isu tentang identiti muda. Tapi kalau kita rasai bahawa dan program-program untuk memperkasakan pemuda secara institusi itu telah ada. Tapi nak mendapatkan bakat-bakat yang terendam itu satu yang kita tak tahu bila lah, sebab itu ada mungkin kita itu Imam Mahdi lah macam Syiah punya teori. Tetapi sementara menunggu kewujudan pemasangan perkara itu, maka apa yang boleh kita buat ialah kita beralih kepada bagaimana sistem yang ada boleh kita perkukuhkan supaya kuasa-kuasa yang menjadi punca kepada wujudnya governance yang baik itu kita kurangkan dia punya kuasa-kuasa tersebut dan ada perimbangan demokrasi as a balance, iaitu wujudnya satu sistem yang memberikan balance antara itu. Jadi sistem itulah yang mengawal supaya tidak wujud overpower yang keterlaluan. Tapi walaupun idea itu lebih sesuai kepada sistem presidential sistem kepresidenan, kerana mereka memang spirit itu wujud. Tapi sebagaimana yang saya nyatakan, kita ada division of power itu, maka apa yang boleh kita lakukan ialah cuba mengukuhkan pembinaan bagaimana kita nak memberi ruang-ruang kesedaran tentang itu telah ada, dan kita dapati bahawa kehendak-kehendak pemuda itu sendiri kepentingan untuk mewujudkan barisan pelapis itu telah ada. Cuma bagaimana nak memberikan ruang-ruang itu supaya pemuda-pemuda yang tidak terikat dengan kepartian secara asabiah itu, kerana mereka bila mereka terikat dengan itu, maka mereka akan melihat dunia itu dalam kacamata hitam putih saja. Apa yang putih itu adalah kalangan mereka dan hitam itu kalangan lain. Jadi menyebabkan kita akan kurang muflih pemimpin yang idealis yang boleh menyerap suatu persekitaran yang lebih terbuka lagi. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Prof Ridwan. Datuk, saya masih berpegang kepada
kata-kata politik yang saya belajar dululah. Politik itu kotor. Ataupun kata-kata yang nak politik is a dirty games, begitulah kan. Okey. Saya masih berpegang. Jadi kalau anak muda nak mencebur diri dalam politik itu, dia mesti bersedia dengan keadaan diri dia untuk membersihkan kekotoran itu. Sebab dalam politik itu macam-macam ada, Datuk, tawaran duit dan rasuah dan sebagainya yang begitu menguji keimanan kita. Sebab itu saya pohon, kalau anak muda nak melibatkan diri dalam politik, mesti bersedia dengan asas-asas yang kuat supaya kita tidak hanyut kita mengulangi orang-orang lama yang melakukannya. Dan anak muda saya minta, yang tua-tua itu adalah mentor kita. Macam Tok Mod hari ini mentor kita kan. Jadi selalulah rujuk mentor-mentor yang boleh dipercayai ini untuk bimbing kita ke arah politik yang lebih matang, lebih baik, lebih sejahtera dan sebagainya. Kalau itu ada, persediaan itu ada pada saya, pada anak-anak muda ni, masuklah seramai mungkin pun. Tetapi kalau belum ada kemampuan tu bahaya. Takut kita lebih teruk pada itu lagi sebab dia punya dugaan cabaran itu sangat besar dan apa yang telah dikatakan politik itu kotor itu saya pegang sampai hari ini. Walaupun sebenarnya dia tidak kotor. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Ridwan. Apa dah Dr. Kamarul? Okey, sebagai penutup bagi pihak saya mengharapkan untuk melihat pada satu hari nanti negara kita Malaysia akan bergerak seiring dengan negara-negara seperti negara Kanada, negara Austria, negara Perancis, negara New Zealand, dalam mana pemimpin mereka yang berusia 30-an dan 40-an sudah mampu untuk menjadi Perdana Menteri, Presiden ataupun Chancellor negara mereka tersebut. Cuma pada masa yang sama saya berbalik kepada pandangan awal saya tadi bahawa perubahan sebegini sukar untuk dilakukan tanpa adanya pemaksaan dari sudut undang-undang bagi mewujudkan suasana yang kondusif bagi membolehkan golongan muda lebih berperanan dalam politik Malaysia. Jadi salah satu unsur paksaan ini seperti yang saya sebut tadi adalah contohnya pindaan perlembagaan dan Dewan Undangan Negeri bagi menghadkan umur calon parlimen ataupun calon Dewan Undangan Negeri ke satu tahap yang lebih munasabah, ya, mungkin 70 ataupun mungkin 75 tahun seperti negara Iran ataupun negara Uganda. Kerana pada pandangan saya langkah sebegini akan mampu untuk menyelesaikan banyak masalah, ya. Jadi selepas ini tak boleh dah kalau mau orang 90 tahun atau sorry. Dia suka serang musuh tradisi dia. Betul. Tak, iyalah sebab memang kita tahu bahawa bila kita sudah sampai ke satu tahap usia, memang kemampuan kognitif kita memang sudah berkurang, itu kena akui. Dan pada masa yang sama jika kita tindakan undang-undang sebegini dilakukan, saya rasa masalah pilihan raya kecil pun banyak akan boleh diatasi, ya. Jadi itu sajalah harapan saya. Okey, terima kasih Dr. Kamarul. Ya. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perbincangan kita selama 2 jam dengan tokoh-tokoh kita pada petang ini, dan saya cukup berpuas hati dengan pandangan-pandangan yang diberikan. Kita cuba berbincang apa yang ada di hadapan kita dan terserah kepada orang muda sendiri, terserah kepada orang politik untuk mengubah persekitaran politik dalam negara kita. Saya mengambil peluang mengucapkan banyak terima kasih kepada panel-panel kita yang bersabar duduk bersama saya bersantai selama 2 jam. Begitu juga kepada penerbit kita Dr. Basri yang tidak jemu-jemu memberi khidmat kepada kita untuk kita berbincang dengan mudah. Dan untuk para penonton, saya nak maklumkan ini adalah sesi terakhir dialog orang muda yang saya mulakan. Begitu lama sekali saya dengan orang muda ini demi kecintaan saya kepada orang muda.
Jadi saya nak beralih arah dan dialog ini akan disambung oleh Dewan Belia MDN. Jadi kalau siapa yang berminat untuk mengikuti dialog ini lagi, dia boleh ubah dia punya channel pergi ke sana dan saya akan isikan slot saya ini dengan perbincangan-perbincangan yang lain. Akhir kata, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.